Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin kullama dzakara zakirun wa shalli ala Muhammadin kullama ghafala an dzikri ghafilin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan para asatizah sekalian. Syukur pada Allah SWT dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Allah SWT telah himpunkan kita dalam satu majlis yang mulia untuk mengingati Allah SWT, untuk selawat dan salam pada Nabi SAW. Tak jelas. Ada masalah mikrofon sikit, dia ganggu. Seorang ustaz tu okey, tapi dia ada ganggu dengan bunyi. Dia dah kurang sikit dah. Alhamdulillah. Okey. Dah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'da. Ustaz-ustaz sekalian, sebenarnya di antara saya dan tuan-tuan semua tak ada bezanya. Lebih saya dengan tuan-tuan dua perkara je. Pertama, kerana janggut saya panjang sikit tuan-tuan. Yang keduanya, kerana Allah pilih saya awal sikit daripada tuan-tuan untuk belajar. Saya pergi India tahun 80, mungkin tuan-tuan pergi tahun 90, tahun 2000 kan. Itu dah beza je. Walahan alhamdulillah tuan-tuan jauh lebih ke depan lagi daripada saya. Jadi saya berada depan tuan-tuan ni untuk kita berkongsi pengalaman. Kongsi pengalaman dalam kita bersama-sama menjalankan madrasah, melahirkan para hufaz, melahirkan para da'i Allah, insan-insan yang kamil, para soleh, supaya mereka semua dapat meneruskan usaha-usaha atas agama Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT pilih kita untuk khidmat agama yang mulia ini. Allah SWT dia tak perlu pada Allah SWT tak sembahyang, dia tak puasa, tak zakat, tak haji, tapi Allah SWT dia mengajak hamba-hamba dia kepada syurga dia. Wallahu yad'u ila daris salam, wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati biizni. Allah SWT mengajak hamba-hamba dia kepada syurga dia. Allah telah da'i. Kerja mengajak ni pun satu kerja yang besar, dan satu lagi tugas yang Allah SWT wakilkan kepada hamba-hamba dia ialah memelihara Al-Quran Karim. Allah SWT sebut Al-Quran, inna nahnu nazzalna Quran wa inna lahu lahafizun. Kami lah yang menurunkan Quran dan kami juga yang akan pelihara Quran. Jadi kerja untuk menjaga memelihara Quran ni kerja Allah SWT. Dan Allah SWT telah pilih kita, wakil dia, khalifah di atas muka bumi, untuk jaga Al-Quran, pelihara Al-Quran, sampaikan Al-Quran, beramal Al-Quran, semua tentang berkaitan dengan Al-Quran ni Allah wakilkan kepada kita. Masya Allah, kerja yang besar. Allah pernah tawarkan kepada langit, gunung, bumi, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ahmalna ay yahmalnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Tapi semua menolak, tak mampu mereka untuk nak menjalankan amanah yang besar ini. Tapi manusia mereka sanggup. Maka Allah beri pada kita ini amanah sangat besar, untuk menanggung kerja yang besar ini. Allah SWT beri kita kemuliaan, kemuliaan pembesar. Lagi banyak, lagi besar tanggungjawab kita atas agama, lagi besarlah kemuliaan yang Allah akan kurniakan kepada kita. Tuan-tuan mulia, saya rasa berdebar lah bercakap depan Maulana ni. Tapi semoga Allah mudahkan saya lah. Biasa cakap dengan orang biasa je.
Tengok muka orang bercahaya-cahaya, tambah dengan cahaya luar ni lagi, hilang semua idea nak cakap apa. Kita muzakarah. Jadi kerja nak sampaikan agama, khasnya Al-Quran Karim ni, Allah Akbar, perkara yang besar, kan? Dia perlu pada kesabaran yang tinggi, kan? Kaedah yang betul. Maka kita buat kerja sikit, hasilnya besar, kan? Kita buat kerja sikit tapi hasilnya besar. Kalau kita buat kerja yang banyak tapi tak kena kaedah yang betul, kita penat kita, tapi hasilnya sikit. Dia macam apa namanya, macam peluru. Kalau kita bagi pada satu orang yang sangat kuat, kat Malaysia ni yang paling kuat tu yang bunuh nyamuk tu lah, kan? Syazali Samad tau, orang katang sadu, kan? Bagi dia peluru, dia baling lembu tak mati, lembu gelak je. Tapi kalau kita masukkan peluru tu ke dalam pistol, kan, kita panggil budak kecil je, dengan satu jari je dia tarik pemicu tu, bukan lembu saja, gajah pun boleh mati. Dia bukan masalah kekuatan, tapi masalah cara yang betul, kan? Bila cara yang betul, letak tempat yang betul, maka kekuatan dia ada kat situ. Dan juga kita dalam tadbir madrasah, kita jaga pelajar-pelajar yang ramai, kan? Kita nak lahirkan orang-orang yang akan khidmat untuk agama Allah SWT. Jadi kena cara yang betul, maka kesannya pun besar. Kita akan dapat, dan kita buat sikit, hasil dia banyak. Sebab tu dalam kita menjaga madrasah, mentadbir pelajar-pelajar, kan, kita kena jelaskan pada mereka tujuan sebenar mereka belajar agama. Itu nombor satu. Menurut diri kita sendiri, kita betulkan tujuan kita, niat kita. Dan pelajar pun kita kena betulkan. Kita kena tanya sokmo-sokmo. Tergantung kata sokmo-sokmo. Sebab kan banyak tempat saya pergi, bila tanya pelajar, dia tak tahu tujuan apa. Banyak madrasah saya pergi, tanya apa tujuan belajar, dia terpinga-pinga, tak tahu apa tujuan dia belajar. Kadang-kadang dia kata mak ayah suruh, kan, dia ikut kawan-kawan. Masya Allah, kan. Sebab tu jadi motivasi untuk dia belajar dengan sungguh-sungguh tu tak ada dalam diri. Jadi perkara paling penting sekali, kita sendiri, apa tujuan kita bina madrasah, kita jalankan madrasah, institusi tahfiz, dan apa tujuan kita belajar tu sendiri, belajar tahfiz tu, belajar alim tu, apa tujuan dia. Perkara ni kita kena betulkan pada awal lagi. Tidak kita dengar habis berhenti, tak mengulang, Quran tak lancar lagi, sebab nak kerja SPM, nak kerja, belajar sini, Allah Akbar. Bila tak tahu maksud, dia buat tu kerana ikut-ikut saja. Jadi sangat penting dalam kita menjalankan madrasah dan pelajar-pelajar, kita tahu maksud apa sebenarnya. Kita dengar mana-mana boleh tahu tujuan kita belajar ilmu, duduk madrasah lama-lama ialah supaya kita dapat kita dapat kekuatan nak amalkan seluruh perintah Allah, cara Nabi SAW. Dalam perkataan yang ringkas, untuk kita dapat ketaatan pada Allah, dapat sifat taat, dapat sifat taat. Jadi bila dia tahu benda ni, dia belajar, dia hafaz Quran daripada awal sampai habis 30 juzuk, supaya lahir ketaatan pada Allah, kan? Dan macam mana Nabi SAW mengamalkan dalam kehidupan perintah-perintah Allah itu, maka bagi mereka itu satu benda yang besar. Kelebihan mereka belajar agama, tujuan yang sebenarnya. Jadi insya-Allah dengan cara macam ini, mereka tak akan berhenti separuh jalan, kan? Walaupun mereka tak berjaya menghafal 30 juzuk, tapi mereka faham maksud mereka belajar, dan mereka balik tinggalkan madrasah pun, dan mereka akan jadi orang yang jaga perintah Allah, sunnah Rasul. Saya tengok satu kisah, satu orang mudir besar di India, Maulana saya cerita. Dia kata dia tengok madrasah, dia pun tanya seorang-seorang anak murid dia, ramai 1000 orang pelajar dia. Dia tanya pelajar Dorah hadis, apa kamu belajar ni lama-lama ni untuk apa? Dia kata kampung saya imam dah mati, jadi saya nak jadi imam di kampung saya. Yang ini pula bapa saya qadi, dia pun dah tua, saya nak ganti tempat dia. Orang ni pula, saya ni nak jadi penceramah, macam sekarang kan, PU lah, apa sebagainya. Orang ni pula jadi berbagai-bagai niat.
Sebab tu Maulana ni kata, kalau semua niat-niat macam ini ada dalam anak murid aku, dia kata ini jauh daripada maksud sebenarnya. Akhirnya dia kata, aku nak tutuplah madrasah aku ni. Nak tutup madrasah. Dalam keadaan macam itu, dia masih lagi tanya, nak cari lagi kualiti dalam diri pelajar dia. Akhirnya bila dah lewat malam, dia tengok ada satu pelajar dia buka 3-4 kitab, waktu sedang duduk mutalaah kitab, merajaah kitab. Dia berdiri lama kat belakang budaknya, sehingga budak tu sedar ada orang kat belakang tengok-tengok dia punya nazim dia. Dia bertanya, Maulana nak apa? Dia kata, aku tengok kau daripada tadi sibuk dengan pelajaran, apa tujuan kamu belajar ni? Dia kata, saya keluar dari rumah je, saya berniat dah. Saya berniat, saya nak belajar, semua saya nak tahu apakah perintah Allah SWT daripada mula-mula Al-Quran, daripada Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai qul a'udzu birabbin nas. Saya nak tahu apa perintah Allah 100% dalam Al-Quran Karim, dan juga macam mana ianya diterjemahkan dalam bentuk amali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu sebab tu saya mengkaji, saya belajar sampai jauh-jauh malam. Tujuannya untuk saya dapat memahami benar-benar perintah Allah sunnah Rasul. Maulana menangis dan peluk dia. Dia kata, kamulah penyelamat aku, penyelamat madrasah ni daripada aku tutup. Dengan niat kamu yang betul ini, maka aku akan teruskan madrasah ini. Itu tuan-tuan yang mulia, kita kena membetulkan niat kita, bukan kita nak lahirkan hafiz sahaja, bukan nak jadikan alim sahaja, tapi kita nak tegakkan agama Allah. Sebab tu Maulana Inamul Hasan Hadraji yang kedua, saya dengan Hadraji tu lama lah kan, kita buat usaha tahun 70-an lagi, jadi sama dengan dia lama. Jadi bila kita pergi Nizamuddin di Kemang Wujud ni, selalu mesyuarat dengan dia. Kita nak buat madrasah supaya ada apa kata sumber-sumber pendapatan, nak buat rumah sewa, nak buat petrol pump, nak joint venture dengan buat ladang ke sebagainya, mewujud lah. Jadi Hadraji kata apa, kalau kamu nak kekal madrasah kamu sampai hari kiamat beroperasi, maka kamu hendaklah jalankan madrasah dan dakwah dengan nizamul ghaib. Dengan nizamul ghaib. Kamu jangan cari sumber pendapatan yang tetap, tapi hati kamu latih guru-guru kamu tawajjuh pada Allah SWT. Allah akan sediakan untuk madrasah kamu daripada jalan yang kamu tak sangka-sangka, dan keperluan guru-guru kamu, dan Allah yang akan selesaikan. Kamu jalankan tugas kamu, Allah akan jalankan tugas dia. Dan sehingga hari ini kita tak ada sumber pendapatan pun, kita hanya minta dengan Allah saja. Dan tak pernah berlaku sekali pun di Kubang Bojok kaki tangan semua ada lebih kurang 30 orang, tak pernah sekali pun imbuhan terhenti, tak ada. Jalan terus, budak ada budak tak ada, jalan terus. Tapi tak semewah macam merasa tuan-tuan lah. Sebab ini berkat doa Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, dia minta dengan Allah, ya Allah, untuk orang-orang yang mengajar agama, khidmat agama ni, kau berilah rezeki pada kami ni, orang yang khidmat mengajar agama ni, rezeki yang secukup aja, tak lebih tak kurang, jadi kita taklah sampai minta dengan orang, tidaklah sampai kita apa, cuma kita ada, bila ada keperluan kita angkat tangan dengan Allah, kita minta dengan Allah, semua keperluan kita Allah akan bereskan. Alhamdulillah, sejak mengajar berkhidmat di Kemang Bojok selama hampir 40 tahun, saya tak pernah berhutang. Rumah ada, kereta ada, anak 10 orang semua habis belajar, tak pernah berhutang. Sebab apa? Sebab Allah selesaikan urusan dunia kita, Allah bereskan, dan kita sibuk dengan urusan agama siang malam. Yakinlah, Allah janji orang yang khidmat agama ni, Allah yang ambil tanggungjawab untuk keperluan dia. Kadang-kadang kan kita ada ustaz-ustaz kita, gaji dia, imbuh dia macam tak cukup apa semua kan. Jadi kita kena beritahu mereka, khidmat agama ni kan, dia kena belajar yakin dengan Allah, bahawa keberkatan sangat banyak kan. Keperluan
Kadang-kadang keperluan kita ni, kita angkat kepala kepada Allah je, tak payah minta lagi, tak sempat minta lagi. Ya Allah, beres. Macam-macam cara Allah beri, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk macam-macam cara lah. Benda ni pengalaman dalam kehidupan Allah akan sediakan, tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan mulia, begitu juga dalam kita menjalankan madrasah, anak muridnya ramai kan, padahal macam-macam masalah kita akan hadapi. Pelajar yang nakal, pelajar yang degil, pelajar yang malas, yang lambat, macam-macam. Jadi macam mana nak cara atasi masalahnya? Kata ulama, pertama sekali dalam zihn kita, dalam minda kita, jangan ada mengatakan pelajar ni bermasalah. Jangan ada pelajar ni degil, pelajar ni jahat, pelajar malas, bodoh. Orang yang gurunya hebat, dia tak akan sama sekali mengatakan murid dia bodoh, murid dia malas. Tak ada. Allah hantar mereka pada kita tu untuk kita. Itu rezeki kita sebenarnya. Ustaznya hebat, bukan dia pilih-pilih yang hebat-hebat dia belajar dengan dia. Semua hebat. Saya, anak murid saya semua jadi maulana, semua syahadah tanpa salah. Yang lebih hebat betul ialah pelajar yang lemah, yang nakal, tapi dia bimbing, dia doa, dia terus dengan penuh kesabaran, kaedah yang betul, bimbing sehingga pelajar ni jadi pelajar yang cemerlang, yang hebat. Ini ustaz yang hebat. Tapi macam mana cara dia? Supaya pertama sekali itulah, cara pertama sekali, jangan ada dalam zihn kita dia bermasalah. Kita kena selalu beri kata-kata yang motivasi. Kata ulama, dengan 3 cara kita tadbir merasa, dengan 3 cara. Macam Nabi tadbir para sahabat dia. Kita tengok para sahabat, mereka berebut-rebut nak duduk samping Nabi. Berebut nak duduk samping Nabi. Mereka kata apa? Kami punya pengorbanan, sampai anak mati di pangkuan, kami mati tutup kepala, kaki tak, kain tak cukup, kami dalam keadaan serba kekurangan, tapi orang kata Allah bisa tegal biasa. Tak ada apa-apa dah pengorbanan tu, tak ada bagikan biasa je. Tapi satu pengorbanan yang paling besar yang kami tak sanggup nak lakukan, tapi kami buat juga, ialah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seketika. Seorang sahabat tu dia baru kahwin, kemudian dia sibuk-sibuk urusan kat rumah, sehingga dah malam hari baru dia perasan hari ni tak jumpa lagi dengan Nabi. Baru kahwin tu, kata, wahai isteriku, aku hari ni tak jumpa lagi dengan kekasihku. Dah ada isteri, cari kekasih lain pula kata. Nabi SAW kekasih dia sebenar lah, Rasulullah SAW. Aku nak pergi jumpa dia sekejap. Isteri tu pergilah. Bila pergi dah malam, Nabi pun dah dekat dalam bilik dia. Tunggu tu sampai subuh hari, barulah Nabi keluar. Itu bila dah siang, jumpa isteri, tak boleh lah kan bersama dengan isteri dia. Dia bukan macam rumah kita kan, banyak bilik apa semua. Dia orang sahabat kita pandai, simple aja. Jadi tunggu malam pula. Bila malam, dia kata sibuk sangat siang, kata, wahai isteriku, hari ni tak sempat jumpa Nabi, boleh tak isteri aku nak jumpa dengan Nabi lagi? Isteri dia kata sampai 3 malam tu. Jadi bila hari yang ketiga tu, malam yang keempat, bapa mertua tanyalah dekat menantu, bagaimana dengan suami kamu? Dia kata, suami saya 3 malam tak tidur sama saya. Terkejut bapak ni. Apa dah jadi? Dia kata tiap malam dia kata nak jumpa Nabi, 3 malam dah tak tidur sengaja. Dia pun, bapak mertua pun kena tanya juga kan. Kalau kita jadi bapak mertua, kita kena tanya menantu kita. Jangan kita kata okey beres, kita lepas tangan, tak. Kita tanya ehwal menantu mengenai anak kita lah. Kita bagus ambil cakna menantu kita, supaya menantu kita dia bergembira bersama dengan keluarga yang baru. Lepas tu jumpa Nabi, dia cerita pada Nabi tentang anak dia ni tinggal bini dia sampai 3 malam. Nabi pun target, okey, lepas tu selesai. Nak ceritanya, begitu sekali mereka kalau tak jumpa Nabi walaupun satu hari, mereka rasa hidupnya tak sempurna. Itu belum cerita dengan sahabat Muaz bin Jabal, sahabat yang besar-besar yang lain. Bila kisah Muaz bin Jabal nak dihantar ke Yaman,
kan. Nabi iring sampai kat sempadan dekat pintu Madinah kan. Sampai kat pintu Madinah, maka Nabi pun pusingkan unta dia nak masuk balik Madinah. Muaz bin Jabal pun sedih sangat kesahan Nabi. Dia panggil lah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi Nabi tak paling muka. Kan? Kata ulama, kalau Nabi palingkan muka dia melihat ke arah Muaz, nescaya Muaz punya kesedihan berpisah dengan Nabi tu, nescaya hati Muaz akan pecah kerana dia tak sanggup berpisah dengan Nabi. Tapi Nabi terus, Nabi Ta'ala, dari Muaz dengan kesedihan tu, dia berpisah dengan Nabi, dan dia telah membaca syair sepanjang perjalanan sampai ke Yaman. Syair menzahirkan kerinduan dia, kesedihan dia berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bisik sebelum pisah. Nabi kata, wahai Muaz, pergilah ke Yaman. Allah hantar kamu ke sana untuk jalankan dakwah di sana. Tapi bila kamu patah balik nanti, bila balik sini nanti, kamu tak akan jumpa aku lagi. Beritahu siap-siap dah. Balik tak ada, Nabi tak ada dah. Maknanya Nabi dah wafat dah. Tapi bila Muaz tak tahan sedih sangat, Nabi kata, wahai Muaz, sesungguhnya lagi jauh seorang tu jauh daripada aku untuk usaha agama ni, maka ke akhirat dia orang yang paling dekat dengan aku dalam syurga Allah SWT. Itu yang kata-kata semangat Nabi SAW. Nabi beri pada Muaz. Tapi nak pisah tu masih sedih lagi. Nak ceritanya mereka punya pengorbanan kan, kasih sayang pada Nabi SAW tu tak ada hal batasan. Dia tu belia, kenapa saya nak kaitkan dengan kisah bagaimana kita nak menghadapi pelajar kita, orang-orang sekeliling kita, macam mana Nabi bersama dengan sahabat-sahabat. Ulama kata, kerana Nabi SAW dia bersama dengan sahabat, dengan antaranya sifat-sifat yang sangat terselah ialah dengan 3 sifat, iaitu pertama sekali dengan kasih sayang. Dan orang yang kita paling takut dalam dunia ni bukan orang yang paling garang, tapi orang yang paling kita takut sekali, orang yang kita takut kasih sayang dia terlucut daripada diri kita. Itulah para sahabat. Dia akan sentiasa memenangi hati Nabi SAW dalam apa pun keadaan. Dia kata apa? Sahabat kata, apa yang Nabi ambil daripada aku adalah lebih berharga daripada apa yang Nabi beri kepadaku. Apa yang Nabi ambil daripada kami, itu lebih kami seronok, lebih kami cinta daripada apa yang kami beri, yang Nabi beri pada kami. Sebab itu tanda kasih sayang. Mudir merasa Kemambojo Haji Ramli, anak dia lelaki perempuan semua cemerlang, SPM PMR, daripada PMR lagi SPM, jadi pelajar terbaik Terengganu. Ada di kalangan dia yang jadi pelajar terbaik seluruh Malaysia. Jadi satu sekolah aja, sekolah kampung aja, sehingga guru besar, cikgu-cikgu semua kan, jadikan keluarga ni keluarga idola, keluarga contoh. Jadi mereka sekali panggil Haji Ramli datang dalam majlis. Mereka tanya, tuan pakai rahsia apa didik anak semua jadi cemerlang? Kalau PMR tu dapat apa semua 7A. Kalau SPM 11A, semua A belaka. Bukan A2, A1 belaka semua. Hebat lah. Jadi dia kata, dia senyum ya. Dia kata, tuan garang ke? Lepas tu dia tanya balik, tuan tengok muka saya garang ke? Tak, tuan sangat lembut, kata. Ya, apa rahsia? Dia tak jawab, dia diam ya. Tuan punya disiplin kuat ke? Dia kata, lagi cuba teka lagi, jadual ketat ke? Rotan besar ke? Dia kata, semua itu tak ada. Tuan datanglah rumah saya. Mak Pak kata, mak Pak semua datanglah rumah saya, tengok ada jadual ke, ada disiplin ke, ada rotan ke, semua tak ada. Tapi sebenarnya saya curahkan kasih sayang tanpa syarat pada anak-anak saya, tanpa syarat. Hari-hari saya akan peluk mereka, daripada kecil sampai besar, sampai dah kahwin pun saya masih peluk lagi. Saya peluk mereka, saya bisik kat telinga dia, kau adalah anak abah, anak kesayangan abah. Hari-hari saya bisik mereka, peluk dan cakap macam itu, sehingga mereka rasa kasih sayang daripada ibu ayahnya tak ada had batasan. Dan mereka semua berlomba-lomba nak tunjuk mereka lah anak yang paling dikasihi. Masya Allah kan. Hari ini kita
Kita kata kita kasih, tapi kita tak cakap, tak bisik dekat orang yang kita kasih. Nabi SAW peluk Muaz, kan, kata, wahai Muaz, aku kasih kamu, kan, aku cinta kamu kerana Allah. Aku hadiahkan kamu, satu hadiah untuk kamu. Tanda kasihnya, Nabi SAW beri hadiah. Apa doa hadiahnya? Satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam kamu baca setiap 5 waktu. Nabi peluk Sayyidina Abbas, aku kasih pada kamu, aku sayang pada kamu, kan. Nabi hadiah juga, hadiah semain sunat tasbih, kan. Maksudnya Nabi zahirkan kasih sayang dia, kan, pada sahabat-sahabat dia. Jadi begitu juga, kan, belajar kita, kan. Mungkin ustaz-ustaz tak pernah buat kot. Ada siapa-siapa yang peluk pelajar? Saya setiap minggu saya peluk anak murid saya. Oh, Ustaz Rahim peluk, Masya-Allah, alhamdulillah. Khasnya pelajar yang kita rasa, yang kita kata bermasalah, adanya Masya-Allah, kan, peluk dia. Peluk kat dia. Kan, kita buat yang kedua, apa dia? Kita puji dia. Pertama kasih sayang, yang kedua kita puji dia. Kita cakap kat telinga dia apa? Kalau kita nampak dia nakal sangat ke, kan, selalu gini-gini, kita peluk dia, kan, kita kata, wahai anakku, dengan bahasa yang lembut lah. Ya bunayya, kan, peluk dia, Masya-Allah, ayah kamu telah hantar kamu pada ustaz, dan kamu ni anak didik ustaz. Jadi ustaz sayang kamu. Kalau dibariskan kamu umur 17 dan ada 100 orang daripada madrasah lain, semua hebat-hebat, semua sebaya kamu, kalau dia suruh pilih, ustaz tetap akan pilih kamu. Sebab kamu anak murid ustaz, kamu anak didik ustaz, Allah hantar kamu untuk ustaz jaga kamu, tarbiyah kamu. Bisik kat dia tu, kamu ada kualiti yang hebat, cuma tak keluar lagi kualiti dari diri kamu. Macam mana perasaannya, kan? Kalau satu orang peluk cakap begitu kat kita, kan, dia akan bertambah semangat. Dia akan rasa, bukan sembarangan yang aku duduk sini. Kalau ramai, kan, kita beritahu dia secara ramai lah, kan, bisik-bisik pula. Beritahu dia, kamu ni semua, kan, kalau dalam madrasah ni ibarat macam permata. Ibarat macam permata dalam madrasah ni. Kalau permata ada di tengah-tengah batu yang banyak, kan, maka yang paling mahal permata. Orang tak tengok batu, orang tengok permata. Begitu juga orang bila datang madrasah, orang tak tengok orang mengaji, orang tak tengok orang sembahyang, orang tak tengok pelajar dalam kelas, orang tengok yang kat luar tu, yang kat padang, yang kat sungai, yang tengah baca pokok. Kamu tu semua tu, kamu ni permata. Orang tengok, orang nampak kamu, cuma kamu ni kena gilap. Kamu ni kena gilap. Kamu ni ada dalam lumpur. Kami tugas ustaz apa, bagi kamu bercahaya, berkilau-kilauan, kamu akan jadi permata yang hebat untuk umat ini. Semangatnya berubahlah. Kalau yang degil tu seminggu berubahlah, lepas tu jadi balik, kena target lagi, pimpin lagi. Tengok je kesebaran kita sebenarnya, kan. Sebab apa, kalau kita marah-marah, apa jadi kalau kita marah tak selesai masalah. Ulama kata tidak layak satu orang digelar ulama, kan, kalau sebab marah masih ada dalam diri dia dan dia tak dapat pengawalnya, tak layak lagi, kan. Kita ustaz-ustaz mudir, kan, kadang-kadang kita marah, kita pun lost control, kita bagi cukup. Na'udzubillah, kita sebenarnya belum ada apa-apa lagi. Kita mengontrol kemarahan kita, dan jangan sekali-kali kita lepas kemarahan dengan kita rotan. Masa tengah marah dilarang sama sekali kita rotan pelajar kita. Dan kita rotan pelajar masa kita tengah sayang. Macam boleh buat tak? Kita sayang satu orang, kita rotan dia. Pasal apa? Bila kita tengah sayang, kita rotan, kasih sayang kita akan menjalar dalam diri dia. Itu yang mahal tu. Kalau kita sendiri tak boleh kontrol marah, kita rotan dia, kemarahan tu akan berpindah dekat dia, dan dia pun akan berdendam dengan kita. Allahu Akbar. Ulama kata, kalau kita senyum, dan kita perlu 7 urat untuk senyum. Cuba tuan-tuan senyum. Yang tutup muka senyum. Senang kan senyum? Cuba tuan-tuan marah. Senang susah? Susah kan? Sebab untuk marah dia kena pakai 70 urat.
70 urat dalam badan ni, dia kontrol sampai urat yang besar. Pemuluh, baru kita nak marahan. Jadi tuan-tuan dia, marah diberikan kepada kita bukan untuk kita lepaskan, tapi energi marah tu hendaklah kita guna kekuatan marah tu dengan kita melepaskan doa-doa yang terbaik untuk buat kita. Anak bertuah, jadi bertuah sungguh. Kan, kau ni bertuah sungguh, aku dapat kau ni. Bertuah kita, lepaskan dengan perasaan, dengan doa-doa yang terbaik. Sebab masa tu tengah hebat, doa kita tengah kuat sungguh. Kata ulama marah, jangan kita tengah marah kita tak boleh kontrol, kita lepaskan dengan kata-kata yang tak baik. Bila jadi apa yang kita cakap, kita menyesal. Kan, itu dia kan. Satu lagi perkara kan, pelajar-pelajar kita ni, bila kita nak ambil khidmat daripada mereka, kita kena hati-hati. Niat satu maksud saja, iaitu untuk tarbiyah dia, untuk maksud tarbiyah. Kadang-kadang madrasah kita baru nak buat kan, ada bangunan ke, ada kerja-kerja simen ke, cangkul ke apa ke kan, kita susah nak dapat pekerja ke, ataupun memang kita perlu dia, kita niat untuk masuk tarbiyah supaya apa, dia pandai nanti bila dia habis belajar, dia boleh buat sendiri, dia tak perlu dah tenaga-tenaga lain. Dia boleh welding ke, ada orang pandai welding dia pun belajar kan, ada orang pandai bacul simen dia belajar, atau masuk tarbiyah. Kan, bukan ambil kesempatan pelajar ramai kita pun ini selamat duit aku, dia merasa duit ni masa tak ada, kita perlu kehkan tenaga. Salah tu maksud tu. Atau masuk tarbiyah, kita ambil khidmat daripada pelajar. Begitu juga masa ambil khidmat daripada pelajar, elakkan daripada ambil khidmat daripada pelajar yang kecil. Pelajar yang comel, khasnya lah. Allah Akbar, ini penyakit yang mana melanda umat akhir zaman ni. Penyakit yang kita tak sedari, bila sedar-sedar dah berakar umbi dan dia tidak boleh dibuang lagi. Allah Akbar, penyakit amrod. Penyakit amrod. Budak comel-comel dilarang sama sekali untuk kita letak depan mata kita. Ngajar comel kan, jadi sedap mata memandang, tak depan kita. Sikit-sikit panggil dia, bahaya tuan-tuan. Sebab apa? Bila dia dah masuk dalam hati kita kan, maka kita nak buang sangat susah, walaupun kita dah berkahwin sekalipun. Allah Akbar kan. Sebab apa? Tanda-tanda, antara tanda-tanda dia, bila kita pegang dia, bulu roma boleh naik. Naik bulu roma. Bila dia tak ada kat marasah kan, bila dia tak ada marasah, kita jadi rindu. Itu bahaya dah tu. Itu dah kita dah bahaya dah tu. Kita kena jauhkan sama sekali. Allah Akbar. Sebab tu kalau sebaik-baiknya kalau kita budak-budak ada khidmat kan, kebanyakan marasah ni makan tengah hari dibenarkan untuk ambil daripada kantin kan. Jadi budak yang ambil tiffin tu makut tingkat, jangan sekali-kali dia masuk sampai dalam rumah. Setakat luar pintu, luar rumah aja letak kat situ. Kalau dia nak masuk dalam rumah, khidmat dalam rumah, kena pastikan bukan seorang, kena ramai-ramai. Ini sangat bahaya. Kalau kita biarkan, maka dalam kitab saya baca tu, dia kata kalau satu lelaki dengan perempuan yang bukan mahram dalam satu bilik, yang ketiga adalah syaitan. Tapi kalau satu orang lelaki dengan amrad dalam satu bilik, bukan yang ketiga, yang ke-16, yang ke-16 tu syaitan. Yang ketiga sampai yang ke-16 adalah syaitan. Banyak syaitan yang dihantar untuk kita rosakkan, supaya manusia dia jadi melakukan perkara yang terlajak, iaitu dipanggil liwat kan. Alamah Syarani tulis dalam kitab, dia kata seorang peliwat dia akan masuk dalam kubur sebagai seekor khinzir sampai hari kiamat. Dan dia akan diikat dengan tali kekang daripada api neraka. Dia akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia sampai hari kiamat. Allah Akbar. Kita tak nak benda ni berlaku dalam diri kita, tapi dia masuk tanpa kita sedari. Bila dah sedar, dah berakar umbi dan tak boleh nak buang lagi. Semoga Allah pelihara kita semua, amin. Tuan-tuan mulia, kadang-kadang pelajar kita lemah,
dia tak nakal, tapi dia lemah. Dia lemah. Jadi kita bantu mereka kan, dengan kita jangan terus salahkan dia, tak. Kadang-kadang kelemahan kita sendiri kita kena akur. Saya pergi satu madrasah, ustaz dia bangga sungguh anak murid dia ni baca syahadah. Dia kata, ustaz, saya mak syahadah anak murid saya, dia boleh baca 30 juz lancar. Saya kata, saya nak baca saya nak semak 30 juz tak nak saya setakat 10 juz boleh lah, kata. Okey. Kata ustaz, okey, saya semak 10 juz. Jadi saya semak lah, masya-Allah. Bila saya semak dengan 2 orang hafiz semak, setiap 1 juz 5 salah. 5 salah. Maknanya 10 juzuk 50 salah. Lepas tu waktu break, saya berbual dengan mudir dia masa makan. Mudir pun tanya, macam mana ustaz anak murid saya? Saya kata, boleh baca, tapi banyak salah. Berapa salah ustaz? Saya kata 50. Terkejut mudir dia, 50 salah. Kenapa jadi macam itu? Malunya saya. Ustaz datang dari jauh-jauh kan, tengok anak murid yang kita bangga, kita rasa boleh baca 30 juzuk, sampai 50 salah. Itu dia tanya, ustaz, kenapa jadi macam itu? Saya berkata, melalui pengalaman saya, mungkin 2 sebab. Mungkin 2 sebab lah. Walaupun dia boleh baca 30 juzuk, tapi salah banyak ni mungkin pasal 2 sebab. Saya kata, dia bertanya apa dia? Saya kata, pertama, mungkin pelajar ni dia kata banyak kali, dah 30-40 kali dia kata, kata ustaz dia. Tapi dalam 30-40 kali ni, khatam dia kebanyakan dengan pelajar. Kebanyakan dengan pelajar. Dengan ustaz mungkin beberapa kali je. Sebab apa? Bila khatam dengan pelajar ni, saya kata, pelajar macam mana tawajuh sekalipun, hebat, ramai letak pelajar. Tapi kalau dengan pelajar, orang yang baca ni dia tak akan tawajuh. Dia tak akan beri hati dia, fikiran dia tak sama dengan apa yang dia baca. Dia baca mulut, dia seronok je. Dan yang semak ni pun, dia pun bukan nak tegur sangat. Dia tak ada ini kan, kemampuan untuk nak kesan kesalahan. Jadi dia memang asal baca je, asal habis itu je. Ini pelajar punya kelemahan. Sebab tu walaupun ustaz tu dia letih, dia semak pelajar kan, kadang-kadang tertidur, terlelap, tapi bila pelajar baca dengan ustaz ni, kebiasaannya kalau bila-bila lagi ustaz letak rotan kat atas meja kan, tak rotan pun, letak rotan saja, maka pelajar dia akan baca dengan penuh tawajuh. Dia tak tengok pun ustaz kadang tertidur sepanjang semak, tapi dia baca dengan hati, fikiran dia penuh hati. Sebab tu kesan dia lama. Lepas tu saya kata kemungkinan itulah sebabnya. Dan yang kedua, saya kata kemungkinan bila semak dengan ustaz tidur ataupun ustaz main handphone. Kemudian panggil ustaz dia, cakap depan saya ni, panggil depan saya. Dia kata, betul tak pelajarnya khatam 30-40 kali, banyak dengan kawan? Apa? Guru dia, ustaz dia kecut, muka berubah. Betul ustaz, betul, kata. Banyak khatam dengan kawan, kata. Khatam dengan awak berapa? Dia 3 kali, 30 kali khatam, 3 kali je ustaz semak. Lepas tu dia kata, okey, yang keduanya, bila semak dengan awak, awak semak betul-betul ke, ataupun awak semak sambil main handphone, ataupun sambil tidur, ataupun dalam keadaan buat benda lain? Dia ustaz kan, cakap menipu dah, tak boleh lah kan. Sebab Nabi pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah, boleh tak seorang tu jadi mukmin kalau dia satu orang yang penakut? Nabi kata boleh, dia tetap orang mukmin. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, boleh tak dia jadi seorang mukmin kalau dia satu orang kedekut? 2 kut, penakut dan kedekut. Nabi kata, dia boleh jadi orang mukmin, tapi dia tak mungkin jadi seorang mukmin kalau dia satu orang yang pendusta. Satu orang yang pendusta. Orang Terengganu panggil pelawak. Pelawak mu. Jadi ustaz ni dah kena zahan dah. Dia cakap benar kan. Dia pun tunduk malu, dia kata, benar ustaz, kata. Saya kadang-kadang semak, saya tak beri tawajuh. Saya main handphone kan.
saya tertidur, saya lalai, saya mak. Itulah dua sebab kata. Betul. Jadi bayangkan setiap juzuk salah. Jadi tuan-tuan belia, asal maksud saya nak cerita ni kan, kadang-kadang pelajar ni dia lemah bukan pasal pelajar tu lemah, daripada pihak kita sendiri yang lemah kan. Ustaz yang hebat ialah ustaz yang dia menepati waktu kelas. Dia jaga waktu dia. Kalau tengok kat India tempat saya belajar, dia kalau pagi tu 3 jam dah habis dah, satu kelas dah semak dah. Selagi tak 3 jam, selagi tu dia tak keluar. Ni orang India ni, orang dia kualiti dia memang first class. Sebab tu masa saya ngaji di India, dia tak perlu pada kelas syahadah ni, tak perlu. Sebab dia apa? Dia ustaz jaga masa dia, sehingga bila kita habis kan, macam saya hari ni habis 30 juzuk, besok dah start 3 juzuk awal akhir. Awal akhir baca banyak sampai 3 juz 5 juz, tak ada, dia tak lebih daripada 5 juz je. Di sana tak perlu ulang banyak-banyak, tapi dia nak kita istiqamah. 3 juz 5 juz ulang gitu je. Habis tahun, habis dah masuk kelas dia pula. Di India pengajian dia tak ada kelas syahadah. Kelas syahadah ni dekat Malaysia ni, saya ingat saya lah, bermulanya dekat Kebun Wujud sebab orang Arab dengan orang India, dia menghafal susah, tapi bila dia dah hafal, dia ingat sampai mati. Ini kelebihan orang Arab, orang India. Orang Malaysia pula, dia cepat hafal dan dia cepat lupa. Kata Mahathir, Melayu mudah lupa. Ya sungguh, anak-anak murid kita kan, ngapal tu, dia ngapal geleng-geleng kepala je. Hafal. Besok 1 muka, 2 muka, 3 muka. Terlancar, steady je orang Melayu kita. Orang India, kawan saya, dia nak hafal satu ayat tu, lepas asal ni dia ngangguk tu, sampai kepala kena dahi dia kena lantai ni. Kuat dia dah kaya. Satu ayat 70 kali baca. Suatu ya Allah, hanya dia nak hafal, tapi sungguh-sungguh. Pukul 4 pagi bangun dah. Satu buka je. Tapi dia punya usaha, ya Allah. Satu lagi kelebihan dia, dia menghafal, dia mengangguk betul. Orang Melayu salah. Itu masuk keluar tu, sebab gini salah. Tapi itu tak tahu betul tak betulnya. Jadi kita kena betulkan trend orang Melayu. Betul. Dia kena goyang seluruh badan tu. Datang kesegaran. Cara duduk pun kena betulkan. Kalau cara duduk malah kan, duduk melengkar, kaki ni bersilang atas gitu pula macam panglima. Mana adab nak hafal Quran? Kalau saya baca dalam satu buku tu, dia kata pokok motivasi, cara kita duduk untuk menghadapi pelajaran, cara tu pun memberi kesan pada minda kita. Sebab minda kita ni dia boleh tipu. Kita boleh tipu dia. Kalau kita duduk cara macam orang bijak duduk, cara orang yang dah berjaya duduk, tiru dia cara dia duduk, cara dia belajar, cara dia apa, kita tiru je. Walaupun kita satu orang pelajar yang lemah, tapi kita tiru cara tu. Macam ni cara dia, duduk macam ni, baca macam ni. Minda kita kata ini orang cerdik, dan minda kan dia cerdik juga akhirnya. Tapi kalau dia tak jaga benda tu, zahir pun dia tak buat, duduk malah mengaji sambil-sambil gitu, sambil tulis-tulis, sambil cakap kan, jadi malas gitu minda jadi malas je. Jadi macam mana cara kita nak mengatur pelajar yang lemah kan? Kata orang bijak pandai, halangan yang paling besar, ulama kata halangan yang paling besar kepada menghafal Quran, mengingati pelajaran, ialah dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Sebab ilmu ni suci. Ilmu ni tempat dia bukan dekat lidah, tempat dia bukan dekat minda, tapi tempat dia dalam hati. Tuan-tuan tahu kan hadis tu, al-ilmu ilman. Jadi ilmu yang dalam hati tu, itulah ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu di lisan ini, dia kan hujah Allah ke atas anak-anak Nabi Adam. Jadi hati ini kena suci, kena bersih. Bila hati ini bersih, ilmu Al-Quran, khususnya ilmu yang paling mulia sekali Al-Quran, dia masuk dan dia akan kekal dalam hati.
Tapi kalau hati tak bersih kan, dia akan keluar daripada hati ni ilmu tadi kan, lebih mudah terlepasnya unta daripada ikatan kan. Satu hadis Nabi kan, ta'ahadul Quran fa wallazi nafsihi biyadihi lahu asyadu tafalutan minal ibili fi ukuliha atau kama qala. Dia kata jagalah Quran, awasilah, peliharalah Quran. Aku bersumpah yang nyawaku dalam genggaman Allah dan genggamannya, bahawa Al-Quran lebih mudah terlepas daripada dirinya dan lebih mudah daripada terlepas unta daripada ikatannya. Sebab apa kan, dalam hadis Nabi sebut ibil apa ukuliha tu, kata ulama orang Arab kan dipanggil apa yang dipanggil apa tu yang ikat ni? Igal. Asalnya itu daripada hadis ni. Igal. Orang Arab ni tali ikatan ni, dia sebenarnya tali tu tali untuk ikat unta. Tapi bila dia nak berjalan, tali tu dia tak tahu kat mana, dia tak kepala. Tapi dulu tali tu ikat unta je. Tapi hari ni jadi hebat, tak kepala terus. Jadi sebenarnya kan, unta dia bukan ikat mati. Macam ikat cowboy, ikat kuda je, gitu je. Jadi mudah untuk nak terlepas. Bila sebab apa? Tak jaga. Dia juga ikat hafazan kita kan. Selagi hafazan tu ada dekat minda, ada dekat lidah, maka dia akan tinggalkan kita kalau kita tak jaga dia. Tapi bila hafazan, ilmu ni dah masuk dalam hati, insya-Allah dia kekal selama-lamanya. Jadi bila halangan, kenapa bila dia buat dosa, dia buat maksiat, ini halangan yang paling besar. Sebab dengan sebab dosa lah sifat pelupa akan wujud. Dengan sebab dosa, dengan maksiat lah, maka sifat pelupa akan datang dalam diri kita, dalam diri orang tu. Jadi untuk itulah supaya kita kena latih pelajar-pelajar kita dan bersihkan hati. Bersih hati, dan bersih hati cara dia dengan kita banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Allamah Suyuti, ulama besar rahmatullah alaih, dia telah beritahu, dia telah mengamalkan satu istighfar yang mana bagus diri kita dan juga pelajar kita amalkan dia. Kita istighfar cara ni, kita punya ingatan pun jadi kuat, hati kita kan jadi bersih. Hafazan kita jadi kuat, hati kita jadi bersih. Istighfar dia, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa zulmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaik. Boleh tu tak? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa zulmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaik. Dengan membanyakkan istighfar ini, ingatan kita jadi kuat, hati kita akan jadi bersih. Ini amalan Allamah Suyuti rahmatullah alaih. Tuan-tuan yang mulia, sebenarnya hari ini masalah yang kita hadapi bukan kata pelajar saja, kita sendirilah orang yang hafiz Quran ni pun kadang-kadang kita sibuk jaga pelajar, lahirkan pelajar yang hafiz Quran 30 juzuk kan. Cuba kita tanya diri kita, aku sendiri macam mana jadi kita kena sebenarnya untuk mentadbir merasa belajar, Allah tengok kita dulu kan, kita orang depan sekali kan, Allah tengok kita amal tak Quran. Sebab bersama ilmu selalunya nafsu berkongsi. Bersama ilmu selalunya nafsu berkongsi. Jadi bila ilmu tadi amalkan, maka selagi itulah nafsu ada di situ. Contohnya seorang kan, dia belajar ilmu dengan tujuan apa? Tujuan dia supaya dia boleh mahir berdebat dengan orang, dia mahir menyampaikan ilmu pada orang. Satu penyakit akan timbul dalam diri dia, apa dia? Penyakit khasnya ustaz-ustaz moden lah kan, kita semualah. Kita akan rasa akulah dalam rasanya, akulah orang paling tahu, akulah yang paling tahu, aku tahu belaka, semua jadi rujukan ke aku. Sebenarnya kata ulama, bila kita rasa diri kita lebih tahu daripada orang lain, ini penyakit takabur yang paling berat ni. Penyakit takabur yang paling berat dan paling besar sekali, disebabkan apa? Disebab
disebabkan ilmu adalah lebih berat hukum dia daripada takabur, rasa diri besar, rasa diri hebat, disebabkan kejahilan. Allah Akbar. Sebab tu kita kena betulkan macam mana supaya saya ni tak ada, saya bukan orang terbaik kepada orang lain, dan saya ni biasa-biasa. Ustaz yang hebat ialah ustaz yang dia berani mengajar dan dia terus belajar. Dia berani mengajar dan dia terus belajar. Dia belajar daripada semua orang lah. Kadang-kadang yang jadi guru pada kita ni bukan orang yang hebat. Maulana Qari Taib Sab, pengasas Darul Ulum Deoban, dia beritahu, dia kata tazkiyah diri ni dia berlaku ke atas seorang dengan 3 cara. Salah satu pun cukup dah. Cara pertama, dengan dia membelanjakan harta dan diri dia berterusan untuk agama Allah. Cara kedua, yang kedua ialah dengan cara dia mendapat didikan, bimbingan daripada guru yang mursyid. Bimbingan daripada guru yang mursyid. Dan yang ketiga, dengan dia bersedia, dia merendahkan hati dia untuk menerima teguran, nasihat, ataupun ancaman, kecaman daripada semua pihak, maupun daripada manusia, hatta daripada binatang sekalipun. Dengan cara macam ni, hati dia akan dibersihkan. Saya urahkan sikit-sikit, urahkan semua. Belajar harta dan diri berterusan ni, supaya hati kita jadi lembut. Seorang berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, kata, wahai Sayyidatina Aisyah, saya istighfar banyak, saya baca Quran banyak, saya beramal macam-macam, bangun malam, tapi hati saya rasa keras juga. Hati saya tetap keras. Aisyah kata, hendaklah kamu hantar harta-harta kamu di akhirat. Hantar sebanyak-banyaknya. Bila harta-harta kamu dah banyak dah ada kat sana, maka kamu pun tak sabar nak pergi sana. Maka dia pun buat, dia belanja harta dia. Lepas tu bila dah hidup dah tak ada apa-apa dah, hati pun tak sabar nak pergi akhirat. Bila angkat tangan boleh menangis. Bila cerita Rasulullah, rasa rindu nak jumpa Rasulullah. Dia kata, benar wahai Aisyah, kau telah mendidik hatiku supaya jadi lembut, jadi kasih pada akhirat. Jadi orang yang belajar hati dan diri berterusan ini akan menjadi tazkiyah yang terbaik untuk dia. Yang kedua, dia dapat bimbingan daripada guru yang mursyid. Guru yang mursyid ni dia tahu peningkatan rohani dia macam mana. Dalam merasa kita kena ada benda ni. Kita kena ambil guru daripada mursyid yang bimbing kita. Dibimbing. Kalau orang dulu-dulu kan, dia nak tazkiyah diri dia, dia pergi pada guru kata, okey, kamu untuk setahun ini kamu kena pergi masuk dalam kampung, dalam bandar, kamu kena sebarkan salam pada semua orang. Dia pergi satu kampung, salam setahun. Lepas setahun, okey, sekarang kamu kena jumpa semua orang dan minta maaf. Jumpa semua orang dalam bandar, minta maaf. Nak tahu dia hati ni, supaya ego hilang, apa semua hilang lah, semua hilang. Minta maaf setahun. Lepas setahun dah, okey, sekarang ni hati kamu masih ada lagi, sekarang pergi minta sedekah pula. Satu bandar tu minta sedekah, kerja minta sedekah hari-hari. Dapat sedekah, bagi pada guru dia ambil, bagi dekat orang miskin, bagi dekat orang fakir. Bukan untuk dia, tapi satu maksud dia, tazkiyah hati. Lepas tu Tok Guru dia kata, sekarang hati kamu layak untuk terima zikir daripada aku. Baru dia bagi. Okey, start dengan 5,000 dulu. Macam yang saya apa kan, start 5,000 dulu. Allah. Dah boleh 5,000, naik pula step lagi kan. Barulah dibimbing, maksudnya dibimbing. Dan yang ketiganya, dia ada teguran, nasihat maupun kecaman daripada makhluk Allah. Satu orang wali Allah, dia berjalan dekat satu lorong, dia tengok ada anjing, dia pun angkat kain. Dia angkat kain, anjing ni dengan kuasa Allah bercakap. Dia kata, wahai hamba Allah, kalau aku kena kat kain kamu, kamu boleh cuci dengan 7 jenis air. Tapi kalau hati kamu kotor, cuci dengan 7 lautan pun tak akan bersih.
Subhanallah. Saya teringat satu kisah. Satu Pak Kiai, dia satu orang dia belajar dengan satu Pak Kiai, tempat di atas bukit tinggi, dan dia belajar dengan Pak Kiai ni selama 20 tahun. 20 tahun dia tak pernah turun bawah, tak pernah jumpa orang. Belajar khidmat dengan Tok Guru ni. Habis 20 tahun Pak Kiai kata, alhamdulillah, segala ilmu yang saya ada saya telah curahkan pada kamu. Tapi untuk lulus apa yang kamu dapat dari saya, kamu kena buat satu lagi perkara. Dia bertanya apa dia? Kita hendaklah kamu turun bawah, masuk dalam kampung, masuk dalam bandar, pusing semua, lepas tu buat jumpa aku. 20 tahun dia jaga hati dia supaya bersih, tak ada apa orang, tak ada dosa lah orang kata kan, bersih, suci, makan, jaga apa semua. Sekarang last sekali sebelum dapat pengiktirafan pada guru, kena pergi tengok ada orang. Dia pun kata taat pada guru, dia pun turun. Dia jalan, dia tengok dalam pasar, semua tempat kelalaian kan, dosa demi dosa, istighfar di sepanjang jalan. Dia tak nampak apa sebab Tok Guru suruh pusing bandar, pusing kampung ni tengok orang ni. Akhir sekali dia pun dah habis dah, tak nampak juga. Dia nak naik atas bukit tu, dia bertembung dengan satu ekor anjing. Anjing ni kurap, penuh kudis kat badan dia, kurus kering. Lepas tu anjing tu jatuh dalam lumpur yang penuh dengan najis. Anjing tu tengok dia. Anjing tengok dia. Dia tengok anjing. Anjing tengok dia. Lepas tu bila tengok tu, Allah tak dalam hati dia satu ilham. Tengok anjing tu dia menangis. Tengok anjing dia nangis. Dan kalau kesedihan tu dia pun naik atas. Dia naik atas, dia pun Tok Guru. Tok Guru kata dah ada pusing dah, kata. Apa yang kamu dapat? Dia kata, saya pusing bandar kan. Saya kata, apalah Tok Guru ni suruh saya buat macam ni. Saya dah jadi orang yang sempurna, dah ilmu semua dah 20 tahun dah, segala ilmu saya dapat dah. Saya rasa tak bagus ni Tok Guru ni suruh saya rosakkan ilmu saya. Macam-macam saya komplain Tok Guru. Tapi bila saya naik atas ni, saya jumpa dengan seekor anjing yang kurap, kudis, penuh dengan najis. Saya pun masa tu Allah tak ada ilham saya, diri saya, mana lebih baik, engkau ke anjing? Dan saya soal jawab, anjing tu tengok saya tengok dia. Saya kata, ya Allah, kalau aku tak ada iman, aku ada sifat takabur, ya, aku sebenarnya aku lebih hina daripada anjing ni. Tapi anjing ni dia hina dia kat dunia je. Dia habislah, tak ada selesai dah urusan dia. Tapi urusan aku ni banyak lagi alam ni, kubur, mahsyar, mizan, sirat, lepas neraka lagi. Ya Allah, kalau aku tak bersih hati aku, kalau aku rasa aku ni hebat, aku lebih hina daripada anjing tadi. Mau kata Guru peluk dia, alhamdulillah. Itulah pelajaran yang terakhir untuk kamu. Jadi tuan-tuan beliau, hari ni kita nak jalan kita menjalankan madrasah apa semua kan, kita kena belajar benda macam ini, supaya kita bersedia untuk terima teguran, nasihat, apa pun hal. Maulana Qari Sahab kata apa, satu je daripada tiga cara ni pun, kita dapat satu cara pun dah cukup dah untuk taziah diri kita. Tapi Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, dia telah gabungkan tiga cara islah diri ni di dalam kerja dakwah ilallah dan kerja tabligh. Dalam tabligh ni ada pengorbanan harta diri yang berterusan. Ada berterusan orang itu. Lepas keluar 40 hari, tambah 4 bulan pula sambut takaza lagi. Masya-Allah. Harta kita dikorbankan, diri kita dikorbankan untuk agama Allah. Dan juga dalam kerja tabligh ni kita dapat bimbingan daripada guru yang mursyid, bimbing kita. Paling tidak pun zikir pagi padang 300 pagi 300 petang. Kita punya usaha ditingkatkan. Dulu buat 2 gas, sekarang hari-hari kena gas. Dulu buat mesyuarat dulu seminggu sekali, sekarang ni dah mesyuarat hampir hari-hari. Jadi kita dilatih kan. Dulu kita tak adalah zikir 300 pagi 300 petang, sekarang tambah pula la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimah Allah paling kurang 1000. Dia kata 1000. Tapi Ustaz takkanlah 1000 je kan. Selawat ditingkatkan. Mana bimbingan tu berterusan. Kita punya dalam kerja dakwah ni. Dan juga dalam kerja dakwah ni, kalau kita rajin buat gas kan, kita akan terima macam-macam orang. Kalau dulu
tahun 70-an lagi dahsyat. Masuk masjid kena campak beg kan, kena halau sampai dah letih dah, sampai masjid tu kan, dah tak ada tempat lain dah kan, kena halau lagi, tidur bawah pokok kan, tarbiyah kan, diterima je. Satu jemaah daripada sekolah pondok daripada madrasah, dia keluar kat Sarawak. Ada 2-3 orang tua, yang lain semua pelajar madrasah. Ni hebat tak hebatnya. Bila Allah beri tarbiyah sampai kepada tahap yang Allah suka, Allah akan gembirakan kita. Allah pasti akan gembirakan kita, supaya kita lebih bersemangat lagi. Jadi jemaah ni dia pergi ke kawasan pedalaman Sarawak. Sampai situ kawasan dalam betul, jalan kaki, tak ada kenderaan. Kampung tu orang Islam tak ramai tapi ada surau. Jadi bila nak masuk surau tu kan, orang kampung tak bagi masuk. Allahumma. Jadi jemaah merayu-rayu tak boleh juga, nak patah balik jauh sangat. Akhirnya tidurlah bawah pokok. Bila duduk bawah pokok tu, malam tu ditakdirkan hujan sangat lebat. Hujan yang lebat, Masya Allah. Jadi dia orang sempat buat kemah. Kemah tu muat untuk 2 orang aja. Jadi orang tua dah duduk dalam tu, orang muda-muda ni berasa ni duduk kat luar. Kesejukan sepanjang malam. Bila Allah suka, besok pagi semua dah keletihan, semua tidur. Amir Sab tidur, Amir Sab bangun awal. Ceria muka Amir Sab, ceria. Semua heran, kenapa Amir Sab ceria sangat muka ni? Dia kata, kita semua dapat berita gembira. Kita semua dapat berita gembira. Rasulullah datang dalam mimpi saya, beritahu, kata, wahai ahli jemaah, aku menunggu kamu semua di pintu syurga. Menunggu kamu semua di pintu syurga. Budak-budak merasa je. Jadi kadang kita dalam mujahadah kan, teguran, kena halau, kenapa, dalam tabligh pun ada. Itu mula dalam tabligh ni 3 tarbiyah tu ada untuk kita, untuk tazkiyah nafsah. Sebab tu dalam masa kita jalankan madrasah ni kan, kadang-kadang ada orang tegur kita, ada orang, jadi kita kena merendah diri untuk terima. Sayyidina Umar radhiyallahu Amirul Mukminin, wah hebat. Dia tengah beri khutbah, satu orang tua bangun. Dia kata, ya Amirul Mukminin, saya tak nak dengar cakap kamu. Kenapa pula? Dia kata, kamu tak adil. Kami semua dapat selai kain daripada Baitul Mal, kami semua dapat satu selai kain. Kamu dapat 2 helai, satu bawah, satu atas lagi. Kamu tak adil, dia kata. Sayyidina Umar kata, itu tanya anak aku, Abdullah bin Umar. Jadi orang tu bertanya, cuba kau jelaskan. Dia kata, memang bapa aku dapat satu juga, tapi bahagian aku beri kat bapa aku. Oh gitu? Okey, boleh teruskan. Sayyidina Umar terima. Satu kali Sayyidina Umar tengah cakap dengan orang perempuan, tengah perempuan. Dia kata, orang perempuan kalau mereka terima mas kahwin, tak boleh lebih daripada 40 uqiyah. Tak boleh lebih daripada 40 uqiyah. Kalau lebih, aku akan rampas letak dalam Baitul Mal. Satu perempuan besar, dia bangun, kata, ya Amirul Mukminin, Tuhan tak ada hak untuk rampas apa yang diberikan pada kami, mas kahwin lah. Walaupun banyak mana pun tak boleh rampas. Apa buktinya? Kenapa kamu kata itu? Dia pun baca Quran, sebab Allah telah berfirman dalam Quran, wa in ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Bila seorang beragama telah bagi mas kahwin yang banyak pada seorang perempuan, maka kamu tak ada hak untuk ambil walaupun sedikit daripadanya. Sayyidina Umar kata apa? Perempuan yang benar, laki-laki ini telah salah. Tuan-tuan, itulah pelajaran kita kena belajar terima. Siapa tegur kita, siapa nasihat, kadang-kadang benda tu hak tapi kalau ego kita tu, kita mau aku lebih banyak akan garang daripada mu lagi, mau diam-diam dah lah. Dan satu perkara lagi, kita kena dalam madrasah, kita jangan sekali-kali buka aib sama kita. Allah, jangan buka aib kelemahan kita kan. Kadang-kadang kita geram dengan satu orang tu, kita cerita depan pelajar lagi. Allah Akbar. Kita jatuhkan orang tu, jatuhkan orang ni. Allah Akbar. Kadang kita hina pelajar pula depan pelajar. Tak boleh. Ini satu sebenarnya sangat salah, sangat-sangat bertentangan dengan sunnah. Sayyidina Umar, dia tengah bawa majlis, satu orang dia terkentut.
Maka Sayyidina Umar pun spontan kata, yang kentut tu boleh bangun pergi ambil uduk. Maka sahabat sebelah ni kata, ya Amirul Mukminin, apa kata kalau kita semua sekali bangun ambil uduk, bangat sikit, refresh sikit. Sayyidina Umar kata, cadangan yang bagus, jom kita semua bangun. Dia selamat orang tu. Sekali satu kisah yang lain, Muhaddisin Dehlawi, Maulana Abdul Aziz Dehlawi, dia mengajar Bukhari dalam masjid. Dia tengah belajar, dia ni kasyaf. Allah beri dia hati, dia dapat lihat benda-benda yang gaib. Anak murid dia satu orang macam gocok-gocok terlambat nak masuk masjid, tapi dia tengok je, dia nampak anak murid dia ni dalam keadaan hadar besar. Yang itu nanti dulu, jangan masuk lagi, kata. Dia pun beritahu kat murid dia yang lain. Dia kata, hari ni aku rasa kita belajar kat luar lah, kita bawa jalan-jalan kat bawah pokok sana, kita belajar sana. Maka dia pun bangun, bawa kitab, jalan sampai tepi sungai. Dalam kitab tulis kitab jalan sungai Jumna. Sampai kat tepi sungai, dia kata, hari ni aku rasa nak mandi, jom kita mandi sama-sama. Maka orang tadi pun mandi, budak tadi mandi sama-sama, selamat lah. Dia kata, cukup lah, jom kita mulakan pelajaran kita balik, insyaAllah. Hanya orang dahulu bagaimana mereka memelihara supaya tidak ada yang ma'aib dalam menjalani mempelajari agama Allah SWT. Jadi dan bila kita ada niat untuk islah diri kita, Allah akan gunakan kita untuk islah umat, untuk islah pelajar kita. Bila kita niat islah diri, Allah gunakan untuk islah orang lain. Nabi Yunus AS, bila dia lari daripada kaum dia, maka Allah letak dia dalam perut ikan selama 40 hari, dan selama 40 hari tu dalam 3 kegelapan. Perut ikan, cuba tuan-tuan buka perut ikan, ada apa dalam dia? Bersih kan? Berminyaknya, insangnya kan, macam-macam keadaan tu, tapi dia boleh duduk situ. Apa yang dia buat, apa yang dia baca, dalam Quran sebut lala bisabi batni ila yaumi yub'atsun. Kalau dia tak bertasbih kepada Allah, nescaya dia akan duduk sampai hari kebangkitan dalam perut ikan. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia tak salahkan kaum dia, tapi dia kata apa? Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku. Aku telah menzalimi diri aku. Dengan zikir ni dah Allah jaga dia, Allah pelihara dia. Jadi dalam masa kita mentadbir pajam merasa kita kan, kita kena koreksi diri kita lah. Depan Allah lah, jangan salah depan pelajar. Nanti budak-budak pun kata, modelnya salah ni. Kita depan Allah, kita kena rasa, ya Allah, bila kita ada niat islah diri, Allah akan islah anak murid kita. Senang mana cerita, dia suka ronda. Dia meronda, kemudian dia jumpa satu rumah, keluar suara nyanyian. Dia pun masuk dalam rumah tu, masuk dalam keadaan tak minta izin, masuk je tengok satu orang tua, dia tengah minum arak dan dilayan dia seorang perempuan. Marah dia. Dalam pemerintahan dia masih ada orang macam itu. Dia marah orang tua tu. Tapi orang tua tu Allah beri dia bijak, boleh bercakap. Dia kata, ya Amirul Mukminin, saya melakukan 2 kesalahan, tapi Tuhan telah buat 3 kesalahan. Macam mana pula tu? Dia kata, saya minum arak, tapi dalam rumah tersembunyi pada orang, dan saya bersama dengan perempuan pun 2 orang je. Kesalahan saya 2, tapi kesalahan Tuhan masuk rumah saya tak beri salam. Yang kedua, Tuhan masuk pun tak melalui pintu, lalu ikut tingkap. Dan yang ketiga, Tuhan ni terjasus tengok buruk saya, walaupun saya buat dalam rumah. Sayyidina Umar pun astagfirullahaladzim, balik istighfar, takut dengan Allah, nangis dengan Allah. Besoknya Sayyidina Umar bila buat majlis, Sayyidina Umar carilah orang tua tu kan. Orang tu tak ada. 2-3 kali majlis tak ada juga. Last sekali nampak ada orang tua tu sembunyi belakang tiang. Ketakutan lah, takut Sayyidina Umar kan. Dalam majlis, tengah-tengah buat majlis ni, panggil, hei orang tua, mai duduk depan, mai kat aku. Kecil. Sayyidina Umar garang. Bukan garang tuan-tuan, kita kena silap faham. Sayyidina Umar ni dia bukan garang, tapi dia adalah satu orang yang sangat tegas dalam menegakkan benda yang hak.
Itu kita faham. Dia ada satu orang yang sangat tegas sejak zaman jahiliah lagi. Dia sangat tegas dalam perkara yang hak. Itu sebab tu dia bukan cengeng-bengeng orang kata kedebeh tak, nauzubillah min zalik, bukan. Umar ni sifat dia adalah satu orang yang sangat tegas dalam menegakkan perkara kebenaran. Jadi satu kali salah satu cerita yang menunjukkan dia ni satu orang yang hebat yang kita dengar, bila satu lorong syaitan tak berani lalu lorong tu kan. Syaitan lalu juga terbakar. Tapi ini manusia pula. Satu kali dia pergi kat tukang cukur, dia suruh cukur rambut dia. Dia tengok Sayyidina Umar yang cukur rambut kan, orang tu cukur juga slow, tapi Sayyidina Umar terbersin, terberhenti orang tu. Dia tengok kain basah. Sayyidina Umar bersin sampai orang yang ketakutan sampai terkencing di dalam kain. Buat Sayyidina Umar ni kerohanian. Jadi orang tua ni ketakutan lah. Bila Sayyidina Umar panggil nama dia, "Hai sini kau." Jadi dia pun dalam keadaan ketakutan tu pergi kat Sayyidina Umar. "Bagi telinga kau kat aku." Dia pun letak telinga dekat mulut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa? "Sejak daripada malam hari tu, malam yang aku tangkap kamu tu, aku tak pernah cerita pun buruk kepada orang lain." Orang tu pun tengok muka Sayyidina Umar. "Bagi telinga kau pula kat aku." Kata, sejak daripada malam tu, sejak daripada malam kau tangkap aku tu, aku terus bertaubat kepada Allah. Aku terus bertaubat daripada dosa-dosa kepada Allah SWT. Jadi ulama kata ini berlaku sebab apa? Sebab Sayyidina Umar dia jaga umat dalam keadaan niat untuk islah diri dia. Maka dengan melalui dia islah diri dia, Allah islah umat juga di bawah dia. Kita boleh kita sebuah madrasah kan, ramai kita punya pelajar. Jadi kita niat insya-Allah semoga Allah bimbing kita dalam mentadbir sebuah madrasah. Cuma yang terakhir lah saya nak cerita macam mana cara supaya kita punya, kebanyakan kita ni hafiz Quran insya-Allah kan. Macam mana supaya hafazan kita macam orang modal pasyadah. Kan? Nak tak tuan-tuan? Nak kan? Kita nak semua kan? Macam mana hafazan kita boleh jadi macam hafazan 30 juzuk, macam Fatihah. Semua juzuk. Tak ada yang mustahil tuan-tuan. Boleh buat. Tuan-tuan nak cara dia? Tak ada mana tak nak kita tutup majlis Nak tak nak? Tapi satu je syarat dia. Tanya apa syarat tu? Syarat dia ialah kena rajin. Kena rajin. Kalau malas tak edit. Ini kena rajin. Boleh insya-Allah? InsyaAllah. Cara dia kan. Kalau saya tanya tuan-tuan, nanti tuan-tuan tak nak cerita. Saya tanya, okey, macam mana ustaz-ustaz jaga Quran? Di Yala, Ustaz lah tanya model-model merasah pelajar lepasan Yala. Ramai ratus-ratus orang kan, buka merasah pelajar ratus-ratus orang. Tanya, macam mana cara mengulang Quran? Ada yang baca, kebanyakannya baca tengok lah. 1 juz, 2 juz, 3 juz. Tapi yang lebih dahsyat lagi, dia kata saya ulang Quran bulan Ramadannya. Bulan Ramadannya. Itu pun kalau saya jadi imam. Kalau saya tak jadi imam, saya tak ulang Quran. Sibuk dia. Jadi itu yang jadi lurus lah. Cakap benar. Kalau tak jadi imam, memang tak sempat nak baca Quran. Allahu Akbar. Jadi banyak macam itu kan. Bukan kita nak cerita kekurangan kelemahan, tapi itulah diri kita yang sebenarnya. Sebab musuh orang hafiz ni dia ada 4. 3M 1T. 3M 1T. Pertama, maksiat. Lebih-lebih lagi maksiat bersunyi diri. Allah Akbar. Saya pergi kat semalam dekat Hashimiyah, saya cakap budak maksiat bersunyi diri, budak gelap. Kenapa gelap? Saya kata contoh maksiat bersunyi diri, saya sebut lah, sabun di bilik mandi semua gelap. Tuan-tuan lagi faham kan? Allah pelihara kita. Mungkin tuan-tuan tak kahwin tak tahu benda tu, budak muda dia tahu lah. Allah Akbar. Jadi maksiat nombor 1. Yang kedua kan, sebab malu. Malu nak suruh baca Quran, malu nak suruh jadi imam, malu nak tanya ustaz kalau tak tahu. Jadi kekal dengan kebodohan dia. Yang ketiga dia malas. Saya selalu cakap kat pelajar, saya kata
tidak layak satu orang yang malas untuk jadi hafiz Quran. Tak layak. Tak ada malas, nak mengaji malas, nak sembahyang malas, tak layak. Satu orang yang rajin, dia sentiasa akan tunjuk hasil usaha dia. Ini saya selalu ulang-ulang cakap dengan pelajar. Satu orang yang rajin, tanda satu orang yang rajin ialah dia selalu tunjuk hasil usaha dia. Tapi tanda satu orang yang malas, dia selalu bagi alasan. Bagi alasan. Kadang-kadang ustaz saya pening kepala, ustaz saya sakit perut, ustaz saya penat khidmat, saya boleh datang cuti, bagi alasan. Tapi orang yang rajin, ustaz saya sibuk ustaz, tolong mak ayah, tapi dalam celah-celah tu saya sempat lancarkan setengah juz ya ustaz. Ada tunjuk hasil usaha dia walaupun sedikit. Jadi tuan-tuan, ini 3M: maksiat, malu, malas. Yang satu lagi T, apa dia? Tangguh. Tangguh. Bahasa budak-budak moden kata apa? Let lu. Let lu. Let lu. Mana? Tangguh lu. Kemudian lagi, ini yang berlaku kan. Ini kalau dekat India, bila masuk bulan Rajab, bulan Syaban, seluruh barasah semua sibuk dengan Quran. Siapa? Ramadan jadi imam. Kan. Tapi kadang-kadang ada juga yang malas. Lama lagi 2 bulan. Masuk Syaban dah, sebulan, lama lagi, dia lagi masa untuk melancar. Tinggal 2 minggu, dah lagi lancar. Dah last malam tu dah jadi tarawih, malam tu dah jadi imam pun, sempat lagi petang nanti lancar. Lepas maghrib, baru kelang kabut. Malam tu baca, kes tangguh. Jakit tangguh ni bahaya kan. Jadi tuan-tuan belia, terbalik saya yang saya tadi. Jadi bila dia tanya semua, cakap sebenar lah kan. Ustaz dah tanya semua cakap sebab apa tadi tak ada pun. Dia tanya di antara ramai-ramai ni, siapa yang mengulang Quran ni 30 juzuk, dia boleh baca macam dia lepas syahadah. Walaupun semua lepas syahadah, tak ada yang boleh buat. Siapa yang boleh baca bukan 30 juzuk, 10 juzuk lah, 5 juzuk, baca tanpa melancar, terus baca, lama dah tinggal kan. Biasanya kesedihan ni yang tuan-tuan kena perhatikan kalau baca kita, bila dia lepas je syahadah, dia rasa bebas sebebas-bebasnya. Ini kita kena kesian kat dia. Dia pun balik rumah cuti 1 minggu, maka dia akan tukar daripada kitab Al-Quran kepada kitab Al-iPhone, Al-Samsung, Al-lain pula, kitab cahaya. Dan dia tak akan berenggang siang malam pagi petang tuan-tuan. Mak ayah dia pening kepala, kau kan hafiz Quran bawa syahadah? Ya mak. Lepas mak dia buat baca, mak dia pergi, dia baca juga, dia buka Quran, auzubillahi minasyaitanirrajim. Lepas tu dia tengok, bila dia tekan ni je, yang ni pun dengan sendiri dia tak abai 1 jam. Bila mak datang balik, dia pun sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim untuk Quran ke untuk kitab cahaya tu? Dan ini berlaku tuan-tuan, ini berlaku cabaran akhir zaman. Jadi apa yang terjadi kan, supaya macam mana hafazan kita ni, kita yang tua-tua ni yang dah lama hafiz ni, boleh datang balik, segar balik dalam diri kita. Tak ada masalah tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan lama belajar kan, pernah tak dengar Maulana kata orang yang sahabat-sahabat Nabi dia hafal Quran juga, tapi ada juga di kalangan mereka yang lupa Quran. Ada tak pernah dengar? Tak dengar kan? Tak pernah dengar. Saya pun tak pernah dengar lah setakat ni. Tapi sahabat Nabi, mereka hafal Quran dan mereka jaga hafalan Quran mereka. Dan mereka ni sangat dicintai oleh Allah, sebab mereka adalah orang-orang khas di sisi Allah, dan Allah SWT sangat kasih mereka. Al-Quran ahlullah wa khasatuh. Jadi macam mana sahabat jaga Quran? Macam mana cara sahabat jaga hafazan mereka? Sebab dia tak ada tempat nak rujuk. Dia tak, dalam zaman Nabi mana ada mushaf, tak ada naskah Quran nak rujuk, nak betulkan, tak ada. Jadi mereka menghafal tu hafal sungguh-sungguh. Sebab hafazan mereka, dia, hafazan Quran ni kita kena ingat, dia mula dekat minda. Bila kita tangkap, masa mula-mula dulu kan kita ambil gambar, ada filem kan. Jadi kalau filem tu dia cerah molek, kita cuci banyak mana pun dia cerah molek, keluar gambar kan. Tapi kalau filem tu kelabu, cuci pun dengan cucian yang hebat pun dia akan kelabu juga gambar.
Itu juga masa kita hafal, budak-budak ni hafal sambil mual, sambil tak lancar, nazirah tak betul lagi, tajwid tak betul lagi menghafal, maka kesan dia hafalan dia kan, dekat minda dia pun kelabu aja kan. Itu penting masa dia hafal. Sebaik-baiknya waktu menghafal, ustaz tak mengajar tapi ustaz ada bersama. Dia tak sama tuan-tuan. Ustaz awalin dekat Kemah Bojok, mungkin tuan-tuan kenal, lama kenal lah, Ustaz Ahmad Hamizi. Dia lepas dia mengajar 10 tahun dekat Kemah Bojok, dia mengajar dekat Mak Tafiz Negeri Pahang. Pelajar-pelajar yang belajar dengan dia semua cemerlang. Setiap kali ada musabaqah tahfiz Malaysia, mana bukan madrasah lah, Mak Tafiz Negeri, pelajar dia selalu dapat cemerlang. Jadi orang tanya dia lah, macam mana ustaz buat dekat dalam Mak Tafiz pun boleh tak buat, dia tak ada muqtah, dia tak ada pada sabak, dia sabak je, tapi pelajar dia cemerlang. Jadi dia kata, saya mengajar siang wajib, tapi setiap malam kalau saya tak ada kelas, saya akan pergi duduk dekat dom dia orang budak-budak ni. Saya pergi dan saya sama dengan dia mengaji. Saya mengaji dengan budak-budak. Jadi kelas dia ada kelas kan, kelas dia tak ramai, dan 10 orang. Saya duduk di kalangan 10 orang tu, saya mengaji sama dia orang. Bila tengok ustaz ada, dia semangat. Budak-budak semangat dan dia sungguh-sungguh mengaji. Jadi sebab tu dia cemerlang. Jadi bila menghafal kan, budak-budak menghafal, kena juga tugas satu orang ustaz untuk duduk sama-sama dengan pelajar. Bukan nak rotan pun, bukan nak tengok buruk dia, kita mengaji. Kalau macam saya sendiri kan, saya kuat antara maghrib isyak lah 1 jam. Dia kena menghafal, kena masa yang cukup kan. 1 jam tu kita sembahyang sunat awam apa semua, kita sembahyang baca 1 juz sembahyang. Budak dia tengok kita ada, dia tak jaga pun, dia tengok kita ada tu, jadi kita semangat mengaji. Jadi yang tu yang pertama kat minda. Yang kedua, bila dia ulang banyak kali, lidah dia jadi melekat. Dia lekat dengan hafazan dia. Tapi nak masuk daripada lidah masuk ke hati ni, itu yang lama. Kalau ikut tertib biasa, tertib orang hafiz, satu hari 3 juz kan, baca, lepas tu baca terus sampai bila. Tapi dia makan masa yang sangat lama. Saya jumpa beberapa orang pelajar yang dah lama ambil syahadah. Yang last kali saya jumpa dekat Nizamuddin sebelum PKP lah, satu budak daripada Melaka. Saya tanya dia, awak macam mana cara ngulang awak? Kata, alhamdulillah ustaz, lepas syahadah Allah beri saya sakit, tak boleh jumpa orang. Lepas syahadah saya kena satu penyakit, saya tak boleh jumpa orang. Tak tahu penyakit apa, saya tak selidik lah. Lepas tu saya pun terfikir, daripada aku saja-saja je, biar aku ngaji Quran. Jadi hari-hari dia lepas syahadah, lancar dah, dia baca Quran. Setahun sakit dia. Allah suka dengan dia. Setahun dia baca Quran hari-hari 3 juz. Baca. Jadi hafazan saya alhamdulillah sampai hari ni dekat Malik kata. Dekat Malik kata. Sebab tu saya kata, saya nak ajar kamu satu cara yang lebih hebat lagi yang kamu dapat ni. Dia akan hafazan kamu akan jadi macam Fatihah lagi. Dia terkejut. Ada lagi cara apa? Cara sahabat mengulang Quran. Macam mana tu? Itu saya cerita kat dia. Jadi macam mana supaya hafazan kita dalam masa yang singkat tuan, daripada lidah masuk dalam hati, dan dia akan jadi macam Al-Fatihah, sehingga sampai satu tahap sebagaimana firman Allah, dzalikal kitab la raiba fih. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kita selalu kita kata tak ada keraguan, maksudnya perkhabaran dia, berita-berita akhirat dia kan, tentang kebesaran Allah, hukum-hakam dia kan. Tapi termasuk juga dengan hafazan kita pun tidak akan ada keraguan lagi. Mutasyabihat Allah baiki, ayat tukar, ayat lupa, semua Allah baiki. Iaitu itulah cara sahabat mengulang Quran mereka. Ianya tercantum dalam ayat Quran, dalam surah Al-Muzammil. Dalam surah Al-Muzammil, kalau kita tengok ayat dia, ya a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhal muzammil qumil lail, wahai orang muslimat, bangunlah malam, seluruh malam. Asal perintah seluruh malam, illa qalilah, kecuali sikit. Kalau mampu satu malam, sikit malam pun jadi
Kalau Lailatul maksud apa? Nisfahu, separuh malam. Kalau malam tu ada 12 jam, bermakna 6 jam. Tu asalnya. Kalau tak boleh, Allah beri tawaran sikit, awin qus minhu qalila, atau kurang sikit lagi, 1/4, 1/3, boleh kurang lagi. Maknanya tawaran tu dia boleh ke orang sikit. Asalnya seluruh malam untuk orang hafiz. Dia boleh kurang 1/3, 1/4. Betul, Allah tak sikit balik, auzid alaih, tapi tak apa, lagi bagus. Ni Allah beri tawaran tu bagus bangun malam kan. Apa yang kita akan dapat? Buat apa nak bangun malam ni? Tujuannya apa? Waratil Qur'ana tartil. Baca Quran. Baca Quran. Baca Quran tengah malam yang terbaik dalam sembahyang lah, kan? Bawa hafazan kita dalam sembahyang. Mana Ilyas Allah kata, kan, sama ada di jalan Allah maupun di rumah, tidak adalah nur yang paling banyak saya dapat lebih daripada membaca Al-Quran waktu tahajud sebelum subuh. Paling banyak nur masuk dalam diri saya. Kan? Jadi tuan-tuan belia, bila kita buat amalan kita baca Quran waktu tengah malam, di situ ada janji Allah. Ayat seterusnya, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sebab Allah sebut benda yang besar, benda yang paling berat. Quran Allah sebut thaqila 2 kali je. Kan? Satunya Al-Quran. Benda yang berat ni Allah bagi masuk dalam hati kita. Allah masuk dalam hati. Apa dia ayat seterusnya? Inna nasyi'atal laili hiya ashad wat'an wa aqwam qila. 2 perkara. Pertama dia, hiya ashad wat'an, ingatan yang kuat, wa aqwam qila, lidah yang fasih. Pertama dia, bila kita buat macam ini sembahyang, saya mulakan bacaan saya. Pasal saya dulu masa tahun, saya ingat tahun 73, kitab Fadilat Al-Quran yang pertama saya baca. Pagi Jumaat. H.M. Muhammad Ansari Furqan. Ini Provinangnya, Hafiz pertama sekali di Malaysia. Hafiz, dia terjemah Fadilat Al-Quran. Saya baca tu daripada awal sampai habis, kan, Fadilat Al-Quran, semua kata ya Allah, bestnya jadi Hafiz Quran, pilih aku ya Allah. Waktu kat situ ada tulis kisah Sayyidina Osman khatam 30 juzuk dalam sembahyang witir 1 rakaat dalam Kaabah. Dia kata, aku nak buat macam ini juga. Aku nak jadi Hafiz Quran, aku nak buat macam Sayyidina Osman buat. Tapi sampai hari ni tak boleh nak buat lagi. Cita-cita tu ada, azam tu ada. Dan saya pernah minta dengan Allah, ya Allah, hantar aku pergi Kaabah, aku nak baca depan Kaabah. Masa tu satu orang dia cerita kat guru saya lah. Dia kata satu orang wali Allah, dia kata saya dah mengajar 50-60 tahun Quran, tapi Quran saya ingat lupa. Dia minta dengan Allah depan Kaabah, Allah hantar satu orang wali Allah beritahu dia, kamu baca Quran 21 kali khatam dalam sembahyang depan Kaabah. InsyaAllah hafazan kamu tak akan lupa buat selama-lamanya. Jadi saya pandu itulah yang saya tulis dalam kitab saya tu, kan, panduan untuk hafaz Quran tu. Saya buat 21 kali. Tapi saya sendiri nak buat, saya minta dengan Allah. Saya pergi umrah dengan isteri saya, jumpa dengan Ustaz Zul Ihsan. Orang duduk sana 2 minggu, saya duduk 2 bulan. nak target tu lah. Tapi bila bawa orang perempuan ni, banyak kerja, kan, nak layan dia lagi, nak bawa sana lagi, tak dan buat 15 kali je. Tak dan nak buat. Jadi itulah celah gitulah, buat jugalah. Lepas tu tapi cerita tu masih ada lagi sampai hari ni, insya-Allah. Macam mana nak pergi Mekah, nak baca dia. Saya doa dengan Allah, ya Allah, jangan kau matikan saya, melainkan saya hafazan saya macam Al-Fatihah. Saya nak buat khatam di depan Kaabah. Cita-cita saya lah. Jadi sebab apa cita-cita ni kena besar? Sebab ini adalah anjuran Nabi SAW. Nabi kata, bila kamu minta syurga, mintalah Jannatul Firdaus, kemuncak syurga tu, kemuncak syurga, kan. Mana tarik Jamil, kan. Dia kata Nabi-Nabi dia dalam syurga Jannatul Khuld, Jannatul Khuld, bukan Jannatul Firdaus, tapi syurga tu di dalam Firdaus. Syurga dalam syurga, tempat apa? Tempatnya para anbiya, tempatnya Nabi SAW di sana. Jadi
Maksud nak ceritanya, bila lah agama ni kena minta yang kemuncak, yang paling hebat. Dan Quran pun Allah sebut, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Terusnya, ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah saja imam orang bertakwa. Bukan jadi orang bertakwa saja, jadi imam pada orang-orang bertakwa, jadi ikutan. Dan tuan-tuan, masya-Allah, hari ini Allah telah pilih. Kan? Anak murid tuan-tuan semua tengok tuan-tuan. Tengok, dia bukan saja tu duduk dalam madrasah. Dia tengok Ustaz Ibrahim, oh macam gini amalan dia. Dia ikut. Dia jadi ustaz, dia kata, ni ustaz saya macam gitu lah. Kita jadi ikutan tuan-tuan. Itu namanya. Itu juga. Jadi kita semua ada azam yang tinggi, insya-Allah. Jadi bila kita baca Al-Quran dalam sembahyang, kita baca Quran dalam sembahyang, Allah hilangkan keraguan tuan. Ayat-ayat mutasyabihat Allah tunjukkan Al-Quran, ni kat sini, ni kat sini, ni kat sini. Wallazina kadzdzabu bi ayatina wa na'qulu. Oh, ni kat sini, ni kat sini. Allah betulkan. Allah betulkan dan sebagainya kan. Macam-macam lah. Bila kita buat, kita akan rasai benda tu. Sehingga hilang keraguan. Dan akhirnya bacaan kita dia akan jadi macam Al-Fatihah. Tak perlu dah nak baca. Nak baca bila-bila di mana saja boleh baca. Kan? Jadi saya mulakan diri saya, kan? Buat macam ini amalannya dengan surah Al-Baqarah. Sebab apa, dalam hadis banyak sebut siapa yang dia istiqamah amalkan surah Al-Baqarah, maka Allah hantar malaikat bersama dengan dia jadi bodyguard dia sepanjang masa. Malaikat tak akan putus jaga dia. Ajak dia, kerja dia, semua malaikat bersama. Best tak hidup dia tu? Best lah. Tak ada keraguan dan tak ada kesedihan. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tuan-tuan, nak apa dapat? Baca dalam syurga. Bila kita dah dapat malaikat bersama kita sepanjang masa, itu yang kita akan dapat. Satu lagi amalan lepas sembahyang fardu, kan, Maulana Sa'ad dia baca tiga malam tuan-tuan ayatul sabah. Dia kata sahabat Nabi dia amalkan benda ni dan hidup dia tak ada kesedihan dan tak ada keraguan. Tak ada kesedihan pun tak ada, kerisauan pun tak ada. Sedih pasal apa? Pasal benda dah berlaku. Risau pasal apa? Risau ni benda yang belum berlaku. Dua-dua tu tak ada dalam hidup. Best tuan-tuan boleh. Apa yang Maulana Sa'ad kata, sahabat Nabi SAW, Nabi ajar supaya baca doa ni lepas sembahyang 5 waktu, dan kamu takkan dapat kesedihan dan kerisauan. Iaitu letak tapak tangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia beri salam itu, letak tapak tangan kanan di atas dahi dan baca satu doa pendeknya. La ilaha illa warrahmanur rahim. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Pendeknya. Pertama ni, bila Allah dah terima je, masya-Allah, tak ada keraguan, tak ada kesedihan dalam hidup ni. Seronok hidup. Nak pergi negara jauh pun, kan, letak azam, ya Allah, pilih saya. Bila kau pilih, semua urusan akan dimudahkan. Senang pergi. Saya satu contoh lah, bukan saya nak bangga diri, tidak. Saya nak beri contoh pada tuan-tuan. Saya dengan isteri saya dah pergi haji tahun 93. Lepas tu isteri saya tak pergi haji dia. Jadi satu tahun tu saya kata, jom kita pergi haji. Macam nak pergi, macam nak pergi piknik. Jom kita pergi haji. Lepas tu saya pun saya pun ajar isteri saya, jangan, kita dalam doa jangan putus asa, terus doa. Walaupun depan kita hijab macam mana pun, terus doa. Sebab orang mukmin ni doa dia Allah takkan tolak sama sekali. Dia sama ada cepat dengan lambat aja. Orang mukmin ni doa dia Allah takkan tolak, taklah reject, pasti kabul. Cuma lambat dengan cepatnya. Jadi saya beritahu saya, jom kita pergi haji. Nama haji pun tak ada nama, swasta pun tak ada nama. Lepas tu bila sampai hari nak pergi tu, saya kata, jom kita besok kita bertolak pergi Kuala Lumpur. Kata, bang, tapi kalau nak pergi macam mana ni? Nama pun tak ada, apa pun tak ada. Kita yakin bila Allah pilih, Allah mudahkan urusan. Kuat kat situ lah. Bila Allah pilih, dan bila kita doa lama-lama gitu, kita yakin, datang keyakinan tu bahawa Allah pasti kabul. Bila dah kabul tu, kita buatlah. Jadi saya pun keluar daripada rumah, beritahu lah dengan anak, dengan jiran, beritahu nak pergi haji. Padahal tak ada apa-apa.
pergi Kuala Lumpur, tak tahu nak pergi mana. Tak tahu nak pergi mana. Pergi haji tapi tak tahu pergi mana. Lepas tu dah malam tu tengok ada hotel budget. Masuk duduk situ. Semaya ajak. Betul Allah buka jalan. Oh, pergi sana jadi VIP tuan-tuan. Senarai tak ada dalam nama. Tapi nak cerita panjang lah, tapi sampai sana. Orang lain semua perempuan bilik lain, lelaki-lelaki kita duduk sama isi satu bilik sampai habis haji. Bila Allah pilih, Allah mudah segala urusan tuan. Ini. Jadi tuan-tuan amalkan doa tadi insya-Allah. Cerita balik tadi yang Allah kata la raiba fi. Hafazan akan jadi tak ada keraguan lagi. Tuan mulakan dengan surah Baqarah. Buat surah Baqarah dulu. Buat satu juz dulu. Buat kalau tuan-tuan mampu, bila tuan-tuan buat satu juz dalam sembahyang, buatlah 4 rakaat kan. Buat dulu mungkin makan masa 1-2 hari lancar. Lepas tu bila buat dalam sembahyang, buat satu malam satu juz, nak istiqamah dulu. Lepas tu bila dah mampu dah kuat dah, naik 2 juz, ulang yang sama je. Satu juz buat dua kali. Mampu dah, boleh buat sampai 3 juz. Kata Ustaz lah, kalau satu orang hafiz, dia baca hafazan dia 3 juz dalam sembahyang, maka pahala dia macam orang awam baca Quran 30 juz. Sebab apa? Bila dia berdiri, satu huruf Allah ganda 100. Orang awam dia baca dengan wuduk kat luar, satu huruf dia ganda 10. Jadi 10 dengan 100 berapa kali ganda? 10 kali ganda. 3 juz jadi 30 juz tuan. Ni motivasi kita ya. Jadi kalau boleh buat 3 juz tu yang terbaik. Buat 1 juz dulu. Mungkin bila tuan-tuan dah mulakan 5 kali, 6 kali, 7 kali ulangan, dah lancar lah. Dan saya teruskan lagi. Target sebaiknya 30 kali khatamkan juzuk tu. Kalau rasa lama sangat, kurangkan sikit, 21 kali ataupun 15 kali. Lepas tu boleh masuk juzuk 2. Juzuk 2 mungkin kena lancar balik. Lancarkan ambil masa, ambil pula juz 2. Buat begitu balik. Dengan cara macam ini tuan-tuan, insya-Allah seluruh hafazan Al-Quran tuan-tuan akan jadi macam Al-Fatihah. Jadi saya kata kena rajin. Kalau tak rajin tak edit. Ustaz, saya ni tak boleh bangun malam Ustaz. Dia ada kita hari ni kita tak perasan kita buat amalan yang bertentangan dengan sunnah. Apa dia? Sunnahnya Nabi SAW dia tak akan tidur sebelum Isyak. Dan Nabi tak suka berjaga malam selepas Isyak. Nabi tak suka tidur sebelum Isyak, dan Nabi tak suka untuk berjaga kalau tak ada perkara yang penting. Nabi tak suka berjaga sampai jauh-jauh malam. Tapi hari ini kita apa buat? Kita tidur lewat-lewat malam. Itu, dan kita bangun pun dah habis malam. Jadi itu bertentangan dengan sunnah sebenarnya. Orang-orang sains yang mengkaji tentang tidur ni, dia kata apa? Tidur awal malam, kualiti dia 1 jam macam tidur 2 jam selepas pukul 12 malam. Jadi kalau kita tidur daripada pukul 10 kita tidur 11, 12, 1, 2 4 jam kita tidur maka macam kita telah tidur 8 jam sebenarnya. Macam kita tidur 8 jam tuan-tuan. Dan bila saya buat benda ni, memang sungguh tuan-tuan, kita tidur pukul 10, 10.30 itu kita tidur dengan adab lah. Tidur pukul 2.30 kita automatik akan bangun. Dan kita bangun tu dalam keadaan kita segar tuan-tuan. Lebih segar lagi kalau kita mandi. Sunnah Nabi. Orang alim kita, orang tok guru pondok, memang dia bangun pukul 2, pukul 3 pagi mandi. Mandi tuan-tuan. Sunnah lah. Sujud-sujud lagi bagus. Kalau mandi ada niat lagi bagus. Jadi tuan-tuan ni bangun masa tu mulakan solat malam dengan rakaat yang ringkas dulu. Tapi sepanjang memang sedap tuan-tuan. Allah memang sedap bila kita dah baca Quran ni, kita akan rasa kemanisan dia. Bila dia dari istiqamah kan, dia akan rasa kemanisan dia. Baca 1 juz, 2 juz, 3 juz tak berasa. Ngantuk yang tak ada. Sedap baca. Memang sedap sungguh baca Quran dalam tengah malam. Allah beri nikmat sungguh tuan-tuan. Alhamdulillah benda tu. Sebab dia niat insya-Allah. Dan tak ada yang mustahil tuan-tuan. Walaupun kita dah lama tinggalkan, tapi tuan-tuan lancarkan sikit. Lepas 1 juz buat sampai sebaiknya sampai khatam. Tambah pula 1 juz lagi.
tambah lagi. InsyaAllah tuan-tuan target dalam masa 3 tahun habis 30 juzuk. Boleh buat kan? Walaupun kita dulu tak syahadah, walaupun kita Quran dah lama dah tak ingat, tak lancar, tapi kita buat. Tak ada niat, Allah atas niat kita kan. Kalau kita mati dalam keadaan kita tak habis apa, tapi kita niat kita nak lancar semua, Allah kira kita dalam usaha itu selamat kita. Kan? Sebab fadilat dia besar. Orang yang pelihara hafazan Qurannya besar. Kalau kita dah usaha, dia akan beri kesan pada anak murid kita. Cakap sikit pun dia terkesan. Nasihat dia akan ikut. Ini pentingnya. Jadi tuan-tuan yang mulia, kan? Perkara yang paling penting saja akhir dah, kita semua kena dalam jaga madrasah, kita kena betulkan hati kita lah. Niat kita kena ikhlas, amal kita kena jaga. Ada orang buat soalan kat saya. Dia kata, Ustaz, selain daripada elemen wang untuk jalankan madrasah, kan, apa elemen yang paling penting dalam madrasah? Saya kata kita dalam madrasah ni satu keluarga besar, dan kita mungkin daripada madrasah yang berlainan, didikan tarbiyah yang berlainan. Jadi perkara yang paling penting selain daripada keuangan ialah macam mana amal yang boleh tarik nusrah Allah dalam madrasah tu wajib. Pernah ada kan, supaya nusrah Allah ke atas madrasah tak pernah putus. Jadi kita jaga amal lah. Jaga satu hati, kasih sayang, sentiasa memberi penghargaan, beri puji-pujian kan. 3 perkara tadi kan, kasih sayang, penghargaan dan puji-pujian. Ini yang menyebabkan nak sahabat sentiasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi penuh kasih sayang, Nabi beri penghargaan pada sahabat. Kecil-kecil punya amal pun Nabi menghargai mereka, dan Nabi selalu puji sahabat-sahabat. Mereka suka. Kalau isteri kita kan, kita balik sekali-sekala kita bawa bunga mawar yang fresh punya, jangan bunga plastik. Bawa bunga mawar yang fresh punya. Tu je. Wahai isteriku, hari ini abang balik daripada motivasi Ustaz Janggut Merah. Dia kata kena beri appreciate pada isteri tersayang. Jadi hari ni abang balik bunga mawar untuk adikku. Macam mana dia? Oh ya Allah, abang dah tua baru nak bagi. Tak apa, kita mulakan. Itu pun sunnah tuan-tuan, menggembirakan kan. Kita puji dia. Siapa kat sini hari-hari puji isteri? Kita puji dia bila ada maksud balik udang. Apa kata? Puji ada mi balik udang. Ada udang balik mi. Macam-macam. Pada malam tu rasa perih kuat sikit. Puji dia melangit. Puji tak apa, terus puji tuan-tuan. Puji isteri kita kan, puji anak-anak kita, puji tuan. Ini sunnah ni. Puji kan. Nabi gembirakan mereka, Nabi beri hadiah. Nabi beri hadiah bukan seorang, semua Nabi beri. Tapi semua rasa diri dia sangat dikasihi oleh Nabi. Kan. Hadis tu tuan-tuan baca kan. Jadi tapi ada satu kisah lah. Satu kisah. Satu orang ni bila dengar penting kena puji isteri, dia pun balik nak puji isteri aku lah. Dia balik-balik. Kita nak puji jangan sembarangan, kena sidik dulu baru puji. Jadi dia pun puji, dia balik-balik. Isteri dia pun hidang mi goreng. Bila dia makan mi goreng tu, dia puji, sedapnya malam ni makan mi goreng. Tapi waktu dia perasan, isteri dia muka masam. Kenapa awak tak suka kan? Dia kata, abang ni melampau. Kenapa melampau? Awak tak suka dipuji ke? Bukan. Habis tu, selama ni saya masak kat abang macam-macam, abang tak pernah puji. Hari ni saya letih, saya belilah mi goreng ni kat kedai janda tu. Tapi abang puji macam-macam lah, mi goreng sedap lah, apalah, melampau abang ni. Jadi nak puji kena berhati-hati juga jangan sembarangan puji. Tapi kita kena puji tuan-tuan. Kita hari ni anak-anak kita contohnya kan, kita puji anak-anak kita masa dia comel, dapat dia bercakap, dapat dia panggil abah-abah, puji dia bukan main. Tapi bila dia besar sikit, dia jatuhkan pasu bunga, dia ambil besi, dia kereta kesayangan kita. Kita bertukar, puji jadi keji. Ini nakal ni, lepas besar jahat ni. Kita cakap, tuan-tuan yang mulia, bila kita tukar puji daripada keji, kita susah nak tukar lah. Apa tu? Jangan keji. Bayangkan bila dia membesar dalam keadaan dia keji oleh mak ayah dia, apa keadaan diri dia? Dia pun tak nak dengan mak ayah dia, nak lari dia pun tak guna. Mak ayah tabligh, mak ayah alim je.
Oh, betul, anak zaman sekarang milenium. Kan, macam-macam dia boleh dapat kan. Allah Akbar. Jadi kita kena puji anak kita daripada kecil sampai dia besar, sampai dia kahwin. Kalau umur kita panjang sampai dia ada cucu pun kita kena puji dia terus. Kita kena peluk dia daripada kecil sampai besar, sampai dia dah kahwin pun kita kena peluk dia. Kita kena beri harga dia, menghargai dia, puji dia. Tiga benda ni jangan miss daripada diri kita. Betul tuan-tuan? Pertama, kasih sayang. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, puji-pujian. Tuan-tuan akan lihat orang di sekeliling tuan-tuan sana gembira, seronok sama dengan tuan-tuan. Boleh insya-Allah? Okey. Abilah saya nak beri tuan-tuan hadiah oleh-oleh supaya baliknya kita bukan kita dikasih, tapi kita juga mengasihi. Kita dikasihi oleh semua orang dan kita juga mengasihi semua orang. Ini adalah yang terjadi pada Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dia khalifah, Amirul Mukminin. Tapi ada juga orang musuh dia, ada juga orang marah dengan dia kan. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia adalah seorang sahabat yang dikasihi oleh seluruh umat, sama ada musuh ataupun kawan. Sebab apa? Bila dia masuk Islam, dia minta doa daripada Nabi SAW. Dan Nabi doa kasih. Nabi doa apa? Nabi kata, Allahumma habib abdaka hadha ila ibadakal mu'minin wa habib ilayya mu'minin. Ini doa Nabi ajar pada Hazrat Abu Hurairah, dan Abu Hurairah telah amalkan benda ini dan dia dikasihi oleh seluruh umat dan dia juga mengasihi umat. Allahumma habib abdaka hadha ila ibadakal mu'minin wa habib ilayyal mu'minin. Boleh tuan? Maulana tu sekejap je. Kacang je. Kalau tahu, mesej saya balik. Hadiah yang kedua, kalau tuan-tuan kata alah nak bangun malam, bercintanya nak bangun malam kan, celik-celik mata tengok isteri, abang hilanglah malam. Allahu Akbar. Jadi ada satu doa, satu zikir sebelum tidur dan bangun tidur tuan baca ni, dapat kekuatan. Kalau tuan-tuan dengan isteri, sebelum bersama dengan isteri baca doa ni, kekuatan ada juga. Dahsyatnya kekuatan ni. Nak tak? Tak nak? Siapa nak angkat tangan? Kekuatan tu adalah doa zikir tu adalah La ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghaffar. Itu tamannya. La ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghaffar. Sebelum tidur zikir. Itu kata ya Allah nak bangun pukul 4. Tuan bangun tu segar lalu. Segar. Sama dengan isteri kan zikir dulu. Tahan nama tuan. Steady. Jadi tuan-tuan yang mulia, satu lagi, satu hadiah terakhir lah. Ini selalu orang tanya kita ustaz-ustaz madrasah ni, selalu orang rujuk, Ustaz, barang saya hilang Ustaz, boleh tak nak dapat balik barang tu? Amalan untuk dapat barang yang hilang pada kita. Ke tuan-tuan tahu dah? Tak nak? Macam semua tahu dah? Nak? Nak. Ini amalan bagus tuan-tuan. Walaupun dah hilang 10 tahun, boleh dapat balik. Hebatnya. Satu hari jumpa saya, dia datang madrasah, dia hantar anak dia. Dia kata, saya tengok kereta dia comel. Kereta comel tu. Comel kereta. Ya comel Ustaz. Tapi dulu kereta saya lagi comel. Dia kata apa? Kata BMW 3 siri 3.2 tu kita. Kereta mahal lah. Tapi kereta tu kena curi Ustaz. Hilang. Lepas tu saya kata, nak balik kereta tu. Lama dah Ustaz, 10 tahun. Habis tak, kalau claim insurans tak dapat Ustaz. Tak tahu kereta tu. Nak tak kereta tu? Boleh ke dapat? Boleh buat amalan ni. Saya beri amalan tu. Dia balik, dia buat. Lepas tu telefon saya, Ustaz, jumpa Ustaz, jumpa kereta tu. Tapi rangka je. Rangka je. Tapi bila saya panggil insurans check saya, ada nombor. Ada nombor lagi. Dapat claim insurans Ustaz kata. Yang malam ni memang berkat ulama dulu dah kan. Saya amal-amalkan dan dia tidak mengecewakan. Apa yang saya bagi sudah amal, alhamdulillah dapat. Tapi dia ada satu syarat lah. Ada satu syarat lagi. Tanya tuan-tuan.
Okey. Syarat dia mudah je. Dan hadis Nabi kata, bila satu orang ditimpa musibah, bila dia terus timpa musibah, dia terus baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah akan pastikan baik pada dia, sama ada benda tu datang kembali pada dia ataupun Allah ganti yang lebih baik lagi. Ini kepastian. Tapi kita ni jenis degil kan, kita nak benda yang buruk tu juga. Allah kata dah dapat yang lebih baru ataupun dapat yang Allah kata yang baru, tapi kita kata saya nak yang lama tu juga. Yalah, buat amalan ni. Kemudian syarat dia ialah bila sedar terus baca innalillah. Itu syaratnya. Bila sedar je, walaupun dah kita simpan barang tu, katalah dah beberapa tahun-tahun kan, kita tak tahu pun yang benda tu dah hilang, tapi kita buka pun tengok tak ada dah benda tu. Masa tu kita terus baca, walaupun dah lama, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lepas tu kita buat amalan. Kalau kita nak barang tu juga, amalan dia ialah kita sembahyang 2 rakaat. Niat solat hajat lah, 2 rakaat. Habis sembahyang kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun 41 kali. Baca 41 kali. Lepas tu kita pergi dekat pintu, selain pintu tandas lah, pergi kat pintu, kita pegang pintu, kita baca surah, kita baca ayat 17, 18, 19 surah Ar-Rum. Fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tuzhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Saya minta maaf lah, saya ni lepas kena stroke kan, jadi lidah saya macam payah sikit. Dia macam kalut sikit. Jadi baca ayat ni 7 kali. Baca 7 kali dan baca was-samaa'i wat-tariq sampai ayat yang ke-7. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Baca tu 7 kali. Yang ke-7 tu habiskan surah tu. Buat 7 kali baca. Buat tu 7 kali. Yang pertama tu habiskan sekali je. Lepas tu tuan-tuan tak usah cari, serah pada Allah. Barang tu akan cari tuan-tuan. Barang tu akan cari tuan-tuan. Masya Allah, hebat. Saya banyak bagi orang, bukan orang ustaz-ustaz, orang biasa je. Orang biasa. Adik saya, dia telefon saya balik ziarah mak. Dia kata, abang, beg dompet hilang memang susah lah tu. Segala-galanya ada, baru dapat duit, dapat gaji, duit banyak. Lepas tu segala kad ada dalam tu, tak tahu ke mana hilang. Okey, saya kata sekarang baca innalillah. Dia baca lah. Lepas tu nak barang tu balik. Nak lah bang, siapa tak nak. Okey, buat amalan ni. Iya ke kata. Tak tahu kat mana. Iya ke. Orang tak ada buat usaha atau iman, tak ada keyakinan tu kurang kan. Iya ke? Dia kata, ya buat, cuba lah buat. Dia tak buat. Lepas dia balik Terengganu, lepas minggu baru dia buat. Dia buat tu, dia telefon saya. Kata, bang, dapat balik bang. Cuba cerita sikit rentetan ceritanya. Dia kata, bila fikir-fikir, Allah susahnya, dia cerita kat bini dia. Bini dia kata, buatlah. Ini hebatnya perempuan kan. Dia satu kataknya, buatlah. Dia tu buat. Kita cakap dengan dia taklah buat. Bini cakap buat. Satu orang tu kita pergi gas. Ini cerita dalam cerita ni. Satu orang muda tengah pegang baby. Tashkil dia pergi masjid. Saya baru balik kerja, penat ni baby saya tak boleh tinggal. Macam-macam dia buat alasan. Bini dia kata, siapa bang? Ni orang dakwah ni ada pergi masjid. Bini kata, pergi lah. Dia pun kata, baby dia pergi masjid. Yang perempuan dia hebat. Jadi orang perempuan ni, dia punya kehebatan dia. Pasal nak tunjuk cerita dia, pasal dalam cerita lagi. Cerita sikit, sentuh sikit lah Masturat. Perempuan ni, dia punya kehebatan dia, dia apa orang kata, dia punya pencetus semangat dia sangat hebat. Saya kadang-kadang nak keluar 4 bulan kan, nak keluar 4 bulan dulu, pergi masa nak keluar 4 bulan South Africa. Allah, bercinta nak tinggal isteri, anak-anak kecil-kecil, Allah macam mana ni. Tapi dia kata je, bang, Allah telah pilih abang untuk khidmat agama. Ini tak rasa kerja agama. Okeylah bang, anak-anak serah ke Allah.
Kata gitu je. Oh, kita punya lama-lama hilang. Oh, semangat. Oh, semangat. Oh, tu kita pergi. Kadang-kadang keserba kekurangan kita pergi. Allah. Perempuan hebat. Jadi perempuan kita, perempuan yang solehah, dia seumpama 70 orang lelaki yang soleh. Kekuatan doa dia. Tuan-tuan bawa 70 orang ustaz-ustaz, muka wali-wali Allah datang kepada tuan-tuan, suruh mereka semua doa. Rasa-rasa makbul tak? Penuh keyakinan kita rasa hebat. Aku ustaz-ustaz datang aku, Maulana Hamid Jin, Maulana Hamzah datang semua doa, makbul. Tapi sebenarnya tak payah jemput pun 70 orang ustaz. Isteri kita ni wanita solehah, doa dia lebih hebat daripada 70 orang wali Allah lagi. Jadi jangan tinggal isteri kita. Jadikan mereka pembantu agama Allah yang paling hebat. Jadi cerita masuk asal tadi apa Dah masuk dalam cerita dia lupa dah. Cerita daripada adik Ustaz. Okey. Jadi isteri dia kata, buatlah. Dia pun buat. Bila dia buat, dia telefon. Dia kata, bang, lepas habis dia buat tu, satu orang telefon. Dia kata, ini Cik Sudirman ke? Ya. Dia kata, Cik Sudirman ada hilang apa-apa tak? Ada, dia kata. Benda apa? Dompet. Lagi dalam dompet tu apa? Dia pun cerita duit dia banyak-banyak sekian, kad dia gini-gini. Tahu tak kat mana hilang? Oh, tak tahu, dia kata, tak tahu. Dia kata, Cik Sudirman pernah tak makan dekat seafood dekat tepi pantai, dekat tepi-tepi laut tu? Pernah. Dekat mana? Dekat Pantai Lido. Mari datang sini. Bang tu ada sini. Oh, dah seminggu dah. Jumpa, duit tak boleh buat kan. Macam itulah. Mana ceritanya, ayatnya, amalan tadi insya-Allah tuan-tuan buat, tuan-tuan boleh sampaikan, insya-Allah berkat hidup kita dan kita boleh banyak bantu orang insya-Allah. Jadi insya-Allah semoga muzakarah kita yang ringkas ni, yang serba kekurangannya, yang membantu dalam kehidupan kita dan kita dapat khidmat merasah ikhlas kerana Allah, dan Allah bantu kita dan dalam mengekalkan hafazan kita sehingga kita berdiri depan Allah dan kita diiktiraf sebagai hafiz Quran yang mantap insya-Allah. Sebab daripada masyar tak ada naskah lagi dah nak melancar. Apa yang dalam hati tu. Daripada masyar ni kita boleh baca Quran kita tak boleh minta bantuan orang lah. Apa yang dalam hati itu yang kita akan baca. Jadi kita target kita, ya Allah, daripada masyar nanti saya nak baca 30 juzuk depan nabi-nabi. Boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina wahdina nas jami'a. Allahumma ja'alna sabban liman ihtada. Allahumma aslih lana sya'na kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma shrah sudurana lil-islam. Allahumma habib ila al-iman والزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن. اللهم جنبنا وأولادنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المبلغين والمعلمين والمتعلمين عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر من نصر ديننا صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من مدرسنا في كل العالم. اللهم نصر كما نصر صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.